Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kerana bersama kami di Selamat Pagi Malaysia pada hujung minggu ini, pastinya di saluran TV1 Berita RTM dan penseriman secara dalam talian seperti kebiasaannya kita berdua pada hari ini, Hani Hamid dan juga saya Ismailan. Betul, dan seperti biasa juga siaran kita sampai pukul 10 pagi nanti dengan beberapa pengisian akan kita bawakan juga kepada anda. Tapi macam biasa, permulaan hari ini kita nak kongsi bersama dengan anda apa yang menjadi tumpuan berita sepanjang tempoh 24 jam ini. Kita nak bawakan terlebih dahulu yang pertama, ini berkaitan dengan My Safe Food. Ini satu inisiatif yang sangat murni dilangsungkan sebab kita tahu ada banyak pembayaran yang berlaku setiap kali bulan Ramadan. Jadi difahamkan kempen My Safe Food bakal diperluas ke pasar malam selepas sambutan Hari Raya Aidilfitri berikutan kejayaan penganjurannya di Bazar Ramadan. Pada Timbalan Menteri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN, Fuzi Salih yakin kempen tersebut akan mendatangkan manfaat kepada lebih banyak lagi golongan memerlukan, di mana pasar malam pun boleh dilihat memang banyak membazir di pasar malam yang tak habis dijual. Kalau dikembang luas lagi akan bawa lebih manfaat kepada golongan yang memerlukan. Bagaimanapun perbincangan mengenai perkara tersebut telah pun diadakan dengan Persatuan Peniaga di Pasar Malam dan seperti mana lawatan dilakukan semalam di Kuching, di Metro City Kuching, dan pasar malam tersebut bakal menjadi projek pertama untuk kempen itu di Malaysia. Dan untuk makluman mana lebih 14 tan makanan dan minuman selain 15,000 kilogram pelepasan gas hijau diselamatkan melalui kempen My Safe Food ni semalam kemarin di seluruh negara. Okey, ini salah satu daripada usaha juga untuk mengatasi pelepasan metan ataupun gas rumah hijau, khususnya pelupusan bahan-bahan makanan dengan cara yang betul. Dan seterusnya ini dinyatakan oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi Fahmi Fadil berkenaan tindakan Google mengaktifkan ciri-ciri termasuk graf pertukaran nilai mata wang ringgit Malaysia di enjin carian Google buat sementara waktu adalah bagi menyelesaikan beberapa aspek teknikal dan bukan arahan mana-mana pihak. Ini adalah rentetan daripada beberapa tangkap layar yang dikongsikan oleh pengguna di media sosial berkenaan tentang kadar tukaran mata wang ringgit Malaysia kepada mata wang asing, khususnya kepada mata wang dolar Amerika Syarikat yang dikatakan tinggi. Jadi ini menggambarkan bahawasanya keseriusan isu ini dipandang mustahak oleh pihak kerajaan supaya perkara yang bersifat sahih dan juga muktamad diberikan perhatian, dan ada beberapa aspek telah mereka turunkan sementara waktu bagi memastikan tidak berulang kejadian dalam menerbitkan data kadar pertukaran ringgit Malaysia. Yang pastinya kalau nak mendapatkan data yang lebih tepat adalah merujuk kepada Bank Negara Malaysia untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan kadar tukaran semasa bagi mata wang ringgit Malaysia dan mata wang asing. Ya, betul. Kerana walaupun nampak tak nampak sebenarnya ada banyak juga kerugian itu berlaku bagi pihak-pihak yang terbabit. Dan kita nak kongsi juga berkaitan dengan Lembaga Kemajuan Pertahanan Kemubu KADA yang bercadang untuk percepatkan operasi pemberian awan minggu depan bagi menyelamatkan tanaman padi selainnya berikutan masalah kekurangan air yang kritikal. Jadi pengerusinya Mak Husin berkata tindakan itu perlu dilakukan segera agar tanaman padi yang sudah ditanam dapat dituai. Kemarau yang berlaku tahun ini merupakan yang terburuk dalam sejarah dan rumah pam Kemubu Kota Baru ketika ini tak dapat nak salurkan air kerana sudah kering, dan sebahagian besar tanaman padi di bahagian Kota Baru Utara dan Selatan dah tak dapat lagi nak diselamatkan kerana air tak dapat disalurkan. Dan sejak kadar ditubuhkan sejak 50 tahun lepas, ini merupakan musim kemarau terburuk yang dialami. Sebab kerana itulah ada kemungkinan minggu depan akan cuba untuk buat pemberian awan sebab nampak suasana yang agak berat sekarang ni berdasarkan Map Malaysia kemarin bahawa suasana ini akan sampai hingga April. Maknanya suasana ini kita kena buat sesuatu yang lebih cepat. Sebab itu beliau sendiri cadangkan supaya perbincangan akan dibuat nanti minggu depan. InsyaAllah akan buat pemberian awan. Dan pihaknya juga sudah berbincang dengan Map Malaysia dan beberapa lokasi yang sesuai akan dipilih untuk melaksanakan operasi tersebut. Ya, semalam Hani sebenarnya ada wakil dari Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menyatakan dalam konteks penanaman padi ini kadar suhu maksimum yang boleh ditangani oleh anak benih padi itulah sehingga 37 atau 38 darjah Celsius. Tapi apabila di utara tanah air sehingga mencecah 41 darjah Celsius, ini memungkinkan untuk ia merosakkan proses penanaman itu dan juga menjejaskan proses pembenihan itu. Jadi perkara-perkara seperti ini diambil serius oleh kerajaan kerana faktor cuaca dan alam sekeliling
lain juga memberi kesan kepada penghasilan beras tempatan. Ya, betul. Ini juga berkaitan dengan keterjaminan makanan itu sendiri. Dan kalau ikutkan percaturan, kiraan pun kena buat dengan betul. Maknanya waktu bila nak lepaskan airnya. Tapi kalau tercepat sedikit, ia akan beri kesan kepada tuaian dan sebagainya. Jadi banyak perkara yang perlu, dan pemberian awal ini juga memberi impak yang tersendiri dan pastinya akan dilakukan insya-Allah pada minggu hadapan. Okey. Tapi hari ini kita memberikan gambaran berkenaan tentang sambutan Hari Meteorologi Sedunia yang mana kita akan bawakan perbincangan dan juga gambaran lanjut bersama-sama dengan anda seketika nanti. Juga Expo Interaktif Jelajah Pendidikan TVET dan Kejaya Badan Beruniform Selangor 2024 yang berlangsung. Jadi anda boleh dapatkan maklumat lanjut berkenaan tentang Expo Interaktif Jelajah Pendidikan TVET dan Kejaya Badan Beruniform Selangor 2024 di laman sesawang yang berkenaan. Jadi sama-sama kita meriahkan dan juga dapatkan maklumat lanjut untuk apakah peluang kerja yang boleh diperoleh di sana. Ya, betul. Jadi pastikan anda terus setia bersama kami sepanjang siaran kita dalam Selamat Pagi Malaysia. Ya. Selamat Pagi Malaysia. Adik-adik, jom belajar cara melintas jalan. Lihat kiri, kanan, kiri sebelum melintas. Membantu pelajar melintas dan pastikan pelajar selamat sampai. Jangan tiru pemanduan seperti ini. Contohi pemanduan dan peraturan dengan berhemah. Fakta, sejarah dan peristiwa yang berlaku pada tarikh 23 Mac. John William Draper merupakan individu pertama berjaya mengambil gambar bulan. Sistem tram pertama kali beroperasi sepenuhnya di London. Presiden Jerman Paul von Hindenburg menandatangani undang-undang bagi membenarkan Adolf Hitler diberi kuasa penuh sebagai pemerintah. Peperangan Okinawa tercetus. Pada tarikh ini, kapal tentera laut Amerika Syarikat mengebom Pulau Okinawa. Ia menjadi peperangan berskala besar dalam Perang Dunia Kedua. Sudan telah bebas dari cengkaman penjajah dan membentuk sebuah negara. Angkatan Tentera Guatemala melaksanakan kudeta di bawah arahan jeneralnya Efrain Rios Montt. Presiden negara ketika itu melarikan diri. Negara Taiwan melaksanakan pilihan raya pertama. Lee Teng-hui dipilih menerusi sistem demokrasi sebagai Presiden Taiwan. Presiden Amerika Syarikat Barack Obama menandatangani Undang-Undang Penjagaan Kesihatan Mampu Milik ACA. Ia kemudian digelar sebagai Obamacare. Tular kononnya rasionalisasi subsidi bahan api mengakibatkan harga petrol dan diesel naik mendadak. Laman Facebook sebuah portal kewangan yang memetik kenyataan penganalisis ekonomi mendakwa jika ia dilaksana, harga RON 95 akan naik 64%. Harga diesel pula meningkat 61%. Perkara itu mengundang reaksi yang pelbagai. Ada yang setuju dengan perkara itu, tak kurang juga sebaliknya. Realitinya, harga sebenar bahan api selepas rasionalisasi subsidi mengambil tempat masih belum diumum. Namun, orang ramai tak perlu bimbang. Ini kerana sebarang perubahan yang diputuskan dijamin tak membebankan. Menurut Menteri Ekonomi,
Biarpun selepas penyelarasan, masih ramai akan terus kekal menerima bantuan. Kelayakan penerimaan subsidi secara bersasar akan ditentukan berdasarkan data yang dikemas kini dalam sistem pangkalan data utama padu. Jadi, segala kekhawatiran yang timbul boleh dilenyapkan dengan hanya mendaftar padu. Pelaksanaan penyasaran semula subsidi ini dijangka hanya boleh dilaksanakan setelah tempoh pengesahan dan verifikasi maklumat isi rumah dan pendapatan di dalam padu selesai terlebih dahulu untuk memastikan kelayakan setiap isi rumah. Usah panik tak tentu hala. Jangan cari rakan sekufu dengan terus sebar perkara yang tak pasti. Penyebaran berita palsu adalah jenayah. Terima bahan fitnah atau maklumat disyaki palsu, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Selamat pagi Malaysia. Okey, pasti Ramadan ini banyak pengisian juga dilangsungkan di mana ada pelbagai aktiviti di sana sini dan kita nak tahu apa agaknya gambar yang boleh kita kongsikan bersama dengan Ismail Adnan pada waktu ini untuk segmen sana sini. Silakan Ismail. Ya, terima kasih Hani. Untuk sana sini, ia merupakan rangkuman apakah antara yang berlaku dalam minggu ini. Kita mulakan dengan berita ini. Golongan mu'alaf memerlukan bimbingan berterusan dalam memastikan mereka memahami konsep dan ajaran Islam sebenar. Di Labuan, Pusat Hidayah atau Hidayah Center Foundation HCF menjadi antara pilihan bagi saudara baharu yang ingin mendalami agama Islam. Meskipun baharu setahun ditubuhkan, pusat ini menjadi tumpuan kerana menawarkan kelas agama secara percuma pada setiap Sabtu. HCF diperbadankan secara rasmi di bawah bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri pada 29 Februari 2012. Ia merupakan cawangan terakhir daripada 24 buah cawangan di seluruh negara. Selain mu'alaf, pusat ini turut menyantuni golongan asnaf dan masyarakat berbilang bangsa dan agama. Berbuka puasa menggunakan talam mula mendapat tempat di hati masyarakat. Tetapi ia merupakan tradisi berterusan Universiti Malaysia Terengganu UMT. Malah penganjurannya telah masuk tahun ke-10. Hidangan iftar secara percuma itu untuk para pelajar, khususnya mereka daripada keluarga B40 dan yang ke bawah. Berbeza sedikit Ramadan kali ini apabila sebahagian besar pelajar masih bercuti. Malah ada juga mengikuti kelas secara dalam talian. Namun penganjuran iftar tahun ini mampu mengumpulkan lebih 500 warga UMT dan komuniti setempat. Konsepnya, satu hidangan talam dikhaskan untuk 4 atau 5 orang makan bersama. Hidangan iftar ini hasil sumbangan kaki tangan UMT sendiri dengan melakukan potongan gaji ke tabung infak universiti. Manakala Negeri Sembilan melakar sejarah dalam sektor pendidikan menerusi pembukaan Nogoi Art School. Ia sekaligus menjadi sekolah seni negara yang pertama di negeri itu. Sekolah Menengah Tuanku Ampuan Najihah menjadi sekolah ke-6 yang mempunyai program khusus bagi pendidikan seni. Perkara itu dimaklumkan Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun. Beliau merasmikan majlis pendaftaran murid tingkatan 1 SMK Tunku Ampuan Najihah Nogoi Art School di Seremban. Menerusi pembukaan sekolah seni Malaysia itu, ia diharap dapat mengangkat seni dan budaya adat pepatih. Baik, begitulah SPM sana sini untuk kita bawakan di sepanjang hujung minggu ini dan seterusnya kita akan bersama dengan sahabat penyampai kita untuk seleksi pagi. Sarawak FM sudah bersedia, jadi kita dapatkan apakah antara perkongsian pagi bersama dengan Sarawak FM. Silakan. Terima kasih Ismail rakan kita di studio. Selamat pagi Malaysia untuk pagi ini. Alhamdulillah. Terima kasih juga yang mendengar Sarawak FM dan juga menonton di TV1 untuk seleksi pagi. Dan perkongsian kita banyak perkongsian. Sebenarnya kita nak cerita pasal jelajah Ramadan. Kalau kita lihat jelajah Ramadan ini berkampung di setiap negeri dan kali ini zon Sarawak menjadi tuan rumah untuk jelajah Ramadan RTM 2024. Itu adalah antara perjalanan ataupun laluan seterusnya. Dan untuk zon Sarawak kali ini
kita adakan di bahagian Sibu selaku tuan rumah bagi Zon Sarawak yang telah pun bermula sejak 21 hari bulan yang lalu hinggalah ke esok hari 24 Mac 2024. Kita nak cerita sikitlah ya berkaitan dengan jelajah Ramadan di RTM di Zon Sarawak ini, di mana konvoi jelajah Ramadan RTM Zon Sarawak telah pun berada di Sibu, yang mana majlis pelepasannya telah pun diadakan pada 21 hari bulan yang lalu, iaitu hari Khamis lepas, oleh pengarah penyiaran Sarawak iaitu Encik Wan Azhan Wan Hamad bertempat di pekarangan RTM Kuching. Dan skuad jelajah Ramadan Zon Sarawak ini disertai oleh kesemualah stesen radio di Sarawak. Itu kita ada di Sarawak FM, kita ada di Sri Aman FM, di Miri FM, Bintulu FM, Limbang FM dan juga Sibu FM. Semua mereka ini berkampung di Sibu FM, di Sibu untuk jelajah Ramadan edisi yang ke-12 tahun ini, yang syarat dengan pelbagai pengisian lah dan juga aktiviti yang telah pun disusun atur sepanjang 3 hari jelajah. Dan antaranya penyerahan bakul makanan oleh skuad Ramadan Kasih RTM. Kita ada juga majlis berbuka puasa perdana, gotong royong memasak bubur lambuk dan juga agihan bubur lambuk, jualan rahmah dan banyak lagi aktiviti-aktiviti yang berlangsung. Dan ada juga DJ Corner yang disediakan untuk warga-warga Sibu, manakala Sibu menjadi pilihan untuk menjadi tuan rumah bagi Zon Sarawak bagi jelajah Ramadan RTM. Dan mereka ini juga berkampung di sana untuk di dataran Tun Tuanku Haji Bujang di Sibu untuk jelajah Ramadan RTM 2024. Dan semalam juga telah diadakan penyerahan bakul makanan oleh skuad Ramadan Kasih RTM Sarawak dan juga Baitul Mal kepada golongan asnaf yang telah dikenalpasti dari Kampung Tekuk, Kampung Jeriah dan juga Kampung Salim. Dan majlis penyerahan turut disertai oleh pengarah penyiaran Sarawak Encik Wan Azhan Wan Hamad dan juga pengurus besar Baitul Mal iaitu Datuk Haji Abang Muhammad Sibli Haji Abang Muhammad Naili. Dan bukan itu saja, mereka turut mengadakan dalam kesibukan penganjuran jelajah Ramadan 2024 di Sibu, di mana pengurusan kanan RTM Sarawak yang diketuai oleh pengarah penyiaran Sarawak Encik Wan Azhan Wan Hamad sempat menziarahi kaki tangan RTM Sibu Xiao Chun Yao, yang mana Xiao telah pun kehilangan bapanya yang meninggal pada Rabu lepas. Dan menurut pengarah penyiaran Sarawak, beliau bersama rombongan menziarahi keluarga Xiao untuk menyampaikan salam takziah serta menyampaikan sumbangan dari seluruh warga RTM Sarawak untuk beliau dan juga keluarga. Dan ini yang menunjukkan solidariti dan juga kebersamaan mereka sebagai warga RTM. Dan menurut pengarah penyiaran Sarawak, katanya kepada pemberita RTM selepas melawat ke rumah panjang kediaman mendiang di rumah panjang Deni dekat Jalan Terusan Rantau Panjang Sibu, dan mendiang Xiao Chen Ping 75 tahun yang merupakan seorang pesara polis hutan telah meninggal dunia di Hospital Sibu pada Rabu lepas. Itu antara pengungsian yang dapat kita kongsikan untuk seleksi pagi ini di Selamat Pagi Sarawak. Dan insya-Allah juga anda akan dapatkan lagi gambaran berkaitan dengan jelajah Ramadan RTM 2024 Zon Sarawak bersama dengan rakan pelapornya nanti di Nasional FM, bersama dengan rakan pelapor di Sibu bersama dengan Corina Jul untuk gambaran demi gambaran apa perkongsian aktiviti-aktiviti yang sedang berlangsung di sana. Jadi setakat ini dulu antara perkongsian untuk seleksi pagi bersama saya Yus untuk anda. Jadi kita kembali kepada rakan kita Hani di studio Selamat Pagi Malaysia. Silakan Hani. Baik, terima kasih DJ Yus. Dah diberikan gambaran dah mana hari ini akan menjelajah dari Bintulu ke Sibu, dan nanti Corina Jul akan memberikan perkembangan lanjut. Jadi kita terus bersama-sama dengan Corina Jul pada waktu ini untuk berkongsi juga nanti berkaitan dengan jelajah Ramadan RTM 2024. Di mana untuk makluman jelajah Ramadan ini adalah merupakan satu cara untuk mengenali budaya tempatan, dan masa yang sama juga adalah untuk menyantuni golongan yang memerlukan. Okey, jadi untuk waktu ini kita nak terus bawakan kepada anda cerita ataupun bingkisan-bingkisan yang telah pun kita sediakan khas untuk anda. Jadi jom sama-sama kita saksikan.
Okey, baik. Dan kita seperti kita war-warkan sebentar tadi, kita bawakan kepada anda Jelajah Ramadan RTM 2024 di mana Corina Jewel nampaknya sudah pun bersedia untuk memberikan kita perkongsian di sana. Silakan, Corina. Baik, terima kasih Hani. Ya. Dan selamat pagi serta salam Malaysia Madani kepada semua penonton. Selamat pagi Malaysia pada pagi ini. Saya Corina Jewel akan membawakan laporan terkini dari lokasi Jelajah Ramadan RTM Zon Sarawak iaitu Bandar Sibu. Dan untuk makluman, penganjuran Jelajah Ramadan RTM 2024 Zon Sarawak pada kali ini diadakan secara bersepadu melibatkan RTM Kuching, RTM Sri Aman, RTM Bintulu, RTM Miri, RTM Limbang dan semestinya RTM Sibu sebagai tuan rumah untuk penganjuran pada kali ini. Untuk makluman penonton Selamat Pagi Malaysia, mengimbas kembali perjalanan Jelajah Ramadan ini, pelancaran pergerakan konvoi Jelajah Ramadan RTM Zon Sarawak telah diadakan pada 21 Mac 2024 di perkarangan Auditorium P. Ramlee RTM Kuching dan telah disempurnakan oleh Pengarah Penyiaran Sarawak Encik Wan Azhan Wan Hamad. Konvoi dari Bandaraya Kuching ini telah melibatkan sebanyak 13 buah kenderaan membawa seramai 37 orang petugas dari RTM Kuching menuju ke Bandar Sibu iaitu bandar yang terletak di zon tengah negeri Sarawak ini dan ia mengambil masa lebih kurang 5 jam perjalanan. Turut berlepas dari stesen kawasan ialah rakan-rakan dari Sri Aman FM, Bintulu FM, Miri FM dan juga Limbang FM. Kemudian pada 22 Mac 2024 diadakan Skuad Ramadan Kasih RTM dan Baitul Mal Sarawak. Jadi semalam kami berkumpul di Kompleks Islam Sibu dan terus bertolak ke lokasi untuk ziarah penerima bantuan iaitu melibatkan penerima di kawasan Tekuk, Kampung Jeriah dan juga di Sentosa. Pada sebelah petang pula diadakan majlis iftar perdana di Kompleks Islam Sibu dan turut berlangsung ialah penyerahan bantuan kepada golongan yang memerlukan. Seterusnya tiba untuk hari ini pula, hari yang ketiga, diadakan aktiviti memasak bubur lambuk dan pada waktu ini sedang giat berlangsung di perkarangan Masjid An-Nur Sibu di bangunan Pusat Aktiviti Warga Emas Pawe, bangunan Persekutuan Perkumpulan Wanita Sarawak PPWS, bangunan Perkim dan juga karangan pejabat Lakis dan juga turut berlangsung pada hari ini ialah rakaman Tadarus Al-Quran yang diadakan di Masjid An-Nur Sibu, jualan rahmah, penyerahan bantuan oleh penaja, juga kita ada DJ Kona. Ini yang cukup menarik juga ya Hani. DJ Kona RTM Sarawak yang menampilkan penyampai-penyampai radio RTM menghimpunkan penyampai-penyampai dari Limbang FM, Miri FM, Bintulu FM, Sibu FM, Sri Aman FM dan semestinya Sarawak FM. Siaran langsung 34 jam juga akan disiarkan dari DJ Kona pada petang ini. Kemudian pada 24 Mac diadakan ketuk sahur dari Surau Darus Saadah Sibu ini dijangka bermula pada pukul 4.15 pagi melibatkan kaki tangan RTM bersama dengan kru Pusat Hikmat Dun Nangka. Itu yang berlangsung di negeri Sarawak. Jadi selesai coretan kisah Jelajah Ramadan dari Bumi Kenyalang. Seterusnya selepas ini baton Jelajah Ramadan ini akan diserahkan kepada jiran seborneo kami, pastinya negeri Sabah, negeri di bawah Bayu. Dan buat julung kalinya konvoi Jelajah Ramadan Radio RTM Sabah ini nanti akan menjelajah sejauh 1183 kilometer ke beberapa daerah untuk menyantuni golongan yang memerlukan sempena dengan bulan Ramadan tahun ini bermula 25 Mac hingga 27 Mac 2024. Kandungan yang cukup menarik untuk program yang akan diadakan. Untuk itu anda juga perlu ikuti media sosial RTM Sabah dan seterusnya dengan tema Satu Suara Radio RTM melambangkan 34 stesen radio RTM
bergabung semangat bersama-sama seumpama satu suara menemui masyarakat di segenap pelosok kawasan dan juga mengadakan pelbagai aktiviti untuk mengimarahkan semangat Ramadan sekaligus mengeratkan silaturahim untuk semua. Jadi rasanya sekian dahulu laporan saya, Corina Jul, sempena Jelajah Ramadan RTM 2024 Zon Sarawak langsung dari Bandar Sibu untuk pagi ini. Kita kembali semula bersama dengan Hani di Selamat Pagi Malaysia. Silakan Hani. Baik, terima kasih Karina memberikan kita laporan terperinci berkaitan dengan Jelajah Ramadan RTM 2024 yang kini menjengah ke Sarawak dan selepas ini ke Sabah, dan insya-Allah tiada arah melintang, di mana destinasi yang terakhir nanti adalah di Johor, dan program ini melibatkan 34 stesen radio RTM seluruh negara. Okey, untuk waktu ini kita saksikan bingkisan siaran berbayar, dan kali ini kita bawakan laporannya nanti dari semasa ke semasa bersama dengan anda. Untuk waktu ini kita nak saksikan apa yang tersedia bersama dengan Petron. Pelbagai aktiviti dan pengisian disediakan Petron Melaka sepanjang Ramadan ini. Ia termasuk mengadakan program agihan bubur lambuk percuma di stesen Petron Semabuk sempena program Jelajah Ramadan RTM yang berlangsung di Melaka. Petron turut menyampaikan sumbangan kepada 20 pelajar asnaf di kawasan berkenaan. Sumbangan disampaikan Timbalan Esko Sains, Teknologi, Inovasi dan Komunikasi Digital Melaka, Datuk Muhammad Nur Helmi Abdul Halim. Hari 23 hari bulan kita akan berada di Bazar Ramadan Bukit Peringgit, di mana kita akan memberikan gas memasak Petron Gasul secara percuma kepada para peniaga. Di samping ada juga kita berikan apron dan cap dari Petron Gasul. Dan yang akhir sekali kita telah mengadakan makanan Ramadan percuma, di mana di stesen minyak di seluruh Melaka ada menawarkan juadah berbuka. So siapa yang dah kesuntukan masa tu boleh dapatkan makanan berbuka di stesen kami seperti nasi lemak, nasi goreng dan kuih-muih macam-macam lagi lah. Sempena Ramadan, Petron mengingatkan pengguna menjaga keselamatan dan memandu dengan cermat dan berhemah, terutama menjelang musim perayaan nanti. Pengguna juga perlu pastikan kenderaan dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan. Dan kita juga sarankan kepada para pelanggan untuk memeriksa keadaan kereta, dan di stesen minyak Petron juga kita ada tawarkan servis pam angin. Kalau tak sure macam mana, kita boleh bantu. Dan akhir sekali kita harap para pelanggan dapat mendapatkan rehat yang secukupnya, dan sekiranya berasa letih ataupun lesu, bolehlah singgah di mana-mana stesen Petron yang berdekatan. Jadi akhir kata, marilah kita bersama kongsi kegembiraan dan keharmonian bersama Petron. Berkongsi kegembiraan dan rezeki sempena bulan Ramadan ini, itu fokus syarikat berasaskan Parti Sarang Burung Walid Nesque Resources Sendirian Berhad. Justru Nesque bekerjasama dengan RTM melalui program Jelajah Ramadan RTM edisi ke-12. Pembantu Pengurus Pemasaran Nesque Azman Hamid berkata, melaluinya Nesque bersama RTM menjelajah ke seluruh negeri bagi menyantuni golongan memerlukan. Nesque menyertai program Jelajah Ramadan ini kerana kami di Nesque ini mengambil peluang yang untuk kita nak memberi manfaat serta berkongsi rezeki dengan warga setempat, khususnya di seluruh dalam negeri kita. Alhamdulillah hari ini kita telah pun berada di Melaka, dan insya-Allah serba sedikit Nesque juga akan memberi sumbangan kepada golongan yang seperti yang memerlukanlah, antaranya seperti ibu tunggal, warga emas, anak-anak yatim dan warga OKU untuk kelengkapan mereka untuk nak menghadapi insya-Allah di bulan Aidilfitri nanti. Selain itu, ia juga bagi mendekatkan produk Nesque dengan masyarakat. Sempena Jelajah Ramadan RTM, Nesque menawarkan promosi produknya kepada orang ramai.
Okey, untuk produk NSQ kalau ikut jelajah Ramadan ni, kami sentiasa ada buat promosi, iaitu yang khususnya adalah promosi kopi klasik. Dan kalau nak yang selebihnya boleh juga mendapatkan produk kami, iaitu seperti sarang burung walid, dan di sini pun ada produk combo Ramadan. Hanya perlu di pejabat urusan kami di Senawang Negeri Sembilan, hanya perlu tekan nombor telefon lah 013 245 5548 dan talian WhatsApp. Okey, baik, itu dia bingkisan bayar pada NSQ pula sebentar tadi. Dan untuk waktu ini kita bawakan sebuah lagi bingkisan yang saya sifatkan sebagai unik, dan ini disediakan oleh Nuruddin Azmi. Pergi ke Zoo Negara untuk satu program kongsi rezeki bubur lambuk daging rusa yang istimewa diagihkan kepada semua yang di situ. Jadi jom sama-sama kita saksikan bingkisan ini. رمضان تجلى وابتسم قبال العبد إذا Zoo Negara sekali lagi berkolaborasi bersama syarikat terkemuka bagi menjayakan program memasak bubur lambuk bertemakan Sinar Ramadan Kongsi Rezeki. Menariknya, proses menyediakan bubur lambuk dan bubur jagung ini dilakukan sendiri oleh warga kerja Zoo Negara. Selain itu juga, Chef Adabi turut serta dalam memperkenalkan resepi khas bagi penyediaan bubur lambuk dan mengadakan sesi demonstrasi memasak secara langsung dan berkongsi teknik-teknik memasak secara betul. Kelainan yang dibawakan pada kali ini juga sangat menarik apabila mereka menyediakan bubur lambuk daging rusa. Kita berada di Zoo Negara, lokasi yang ke-6, dan ada kelainan daripada lain dengan lokasi di mana hari ini kita buat untuk 1,200 bungkusan yang akan diedarkan, dan kelainannya adalah satu bubur adalah daripada daging, satu bubur daripada satu periuk adalah daripada ayam, dan dua periuk adalah kelainannya adalah kali ini adalah rusa. Dan satu bubur yang akhir sekali adalah kita buat bubur jagung tambahan daripada setiap bubur ataupun pilihan-pilihan yang kita memberi dan untuk diedarkan pada hari ini. Dan pada hari ini kita akan agihkan bubur lambuk, dan specialnya juga pada hari ini kita ada bubur lambuk rusa. First time saya dengar dan saya pun rasa tak sabar nak rasa kejap lagi. Dan pada hari ini kita akan agihkan lebih kurang 1,400 lebih bubur lambuk kepada kaki tangan Zoo Negara dan juga pengunjung yang datang kat sinilah. Dan ini sebenarnya program yang sangat bagus untuk mendekatkan Adabi dan juga Zoo Negara dengan pengunjung-pengunjung yang datang. Dan alhamdulillah ramai sangat yang turut serta pada hari ini, lebih kurang dalam 100 orang yang bekerjasama untuk menghasilkan bubur lambuk. Alhamdulillah. Alah, period lah pula bulan Ramadan. Para wanita, ibu-ibu, muslimah, adik-adik mesti dalam dilema bila didatangi haid dalam bulan Ramadan. Adakah kita terhalang untuk beribadah? Adakah pahala kita berkurang dengan datangnya haid bila bulan Ramadan? Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, hadis Nabi SAW, wala yaqra'ul junubu walal haidhu syai'an minal al-Quran. Tidak dibenarkan seseorang yang berjunub dan haid membaca sesuatu daripada Al-Quran. Jumhur ulama termasuk Imam Asy-Syafi'i menyebut wanita haid haram membaca Al-Quran. Walaupun begitu, puan-puan, kaum-kaum ibu sekalian, ada 5 amalan yang kita boleh laksanakan dalam bulan Ramadan. Yang pertama, kita baca doa, selawat, zikir. Walaupun petikan daripada Al-Quran, kita niatkan untuk zikir semata-mata. Contohnya seperti dalam maksurat.
Dan ada banyak doa-doa, antaranya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampunkan kami, sungguhnya kami termasuk dalam orang-orang yang dalam kerugian. Walaupun begitu, wanita yang menghafaz Al-Quran diharuskan untuk mengulang Al-Quran supaya tidak terlupa, sebagaimana yang disebut sebahagian ulama mutakhir Syafi'iyah. Diharuskan untuk membaca Al-Quran dengan niat untuk zikir dan bukan tilawah. Yang kedua, kita boleh dengarkan alunan Al-Quran. Sekarang banyak Al-Quran dekat YouTube dan sebagainya. Kita pasang seharian ketika kita sedang dalam buat kerja, ketika kita sedang dalam bekerja, menguruskan rumah tangga, agar seisi rumah kita penuh dengan keberkatan. Yang ketiga, kita banyakkan bersedekah. Kita banyakkan menyediakan juadah berbuka. Ingat, pahala kita tak berkurang pun sedikit pun seperti mana orang-orang yang berpuasa. Yang keempat, kita perbanyakkan belajar ilmu-ilmu agama. Sekarang banyak kelas-kelas tazkirah, taujihat berdasarkan tokoh-tokoh terkemuka. Hanya kita saja yang mahu ataupun tidak. Dan yang kelima, kita iktikaf. Tapi bukan dalam masjid. Kita beriktikaf di ruangan solat di dalam rumah kita, dengan tujuan untuk niat kita dekatkan diri kepada Allah. Kesimpulannya, apa jua aktiviti seharian yang kita lakukan, mengemas rumah, mengurus rumah tangga, menjaga anak, memasak, jangan lupa niatkan lillahi ta'ala. Segala perkara akan menjadi ibadah, dan ibadah insya-Allah akan menjadi hikmah dan mendapat pahala di sisi Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, harap ni dapat sesuatu daripada perkongsian pada Ustazah Ilani Zulkifli sebentar tadi. Baik, untuk waktu ini, hari penting bagi MAP Malaysia sendiri pastinya, kerana hari ini merupakan sambutan Hari Meteorologi Sedunia, di mana kita bersama-sama dengan MAP Malaysia pada waktu ini untuk berkongsi tentang apakah sebenarnya tindakan yang cuba dilakukan oleh Barisan Hadapan kepada tindakan iklim itu sendiri. Bersama-sama kita pada waktu ini adalah Aisyah Tusimin untuk berkongsi dengan kita apakah agaknya yang ingin dikongsikan bersama kita pada waktu ini, itu Puan Suzalina Kamarudin, Ketua Unit Komunikasi Korporat Jabatan Meteorologi Malaysia, MAP Malaysia. Assalamualaikum Puan, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kita ingin ucapkan selamat Hari Meteorologi Sedunia kepada warga MAP Malaysia. Terima kasih Hani, terima kasih banyak-banyak kerana mengingati kami warga meteorologi. Ya, peranan meteorologi ini sangat penting sebenarnya. Nak perlu kita lihat pada perubahan cuaca sekarang ini yang tak menentu, dan banyak yang boleh dibincangkan dan dibawakan dan diangkat pada pagi ini. Tapi sebelum itu, macam biasa kita nak kongsi terlebih dahulu tentang sambutan Hari Meteorologi itu sendiri dan apa tema yang diangkat untuk tahun ini, Puan. Okey, baiklah Hani. Sebelum itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton. Selamat pagi Malaysia pada hari ini. Okey, saya ke udara pada hari ini ingin berkongsi berkenaan sambutan Hari Meteorologi Sedunia yang jatuh pada hari ini, iaitu 23 Mac 2024. Okey, sebenarnya Hari Meteorologi Sedunia ni disambut asalnya pada mula-mula sekali pada 23 Mac 1951, iaitu sempena pertubuhan meteorologi sedunia pada tahun 1950. So, maka pada tahun ini merupakan tahun ke-74 sambutan Hari Meteorologi Sedunia. Pada tahun ini kita bertemakan at the front line of climate action, iaitu dalam bahasa Melayunya adalah barisan hadapan kepada tindakan iklim. So, itu temanya pada hari ini Hani. Ya, okey, baik. Dan masa yang sama juga kalau kita boleh kongsikan lebih lanjut juga berkaitan dengan tema berkenaan, kita perhalusi sedikit kenapa ia dipilih dan dilihat relevan untuk diangkat pada tahun ini.
Okey, tema pada kali ini, pada tahun ini dipilih oleh Pertubuhan Menterjun Sedunia. Ini adalah amalan memang setiap tahun WMO, Pertubuhan Menterjun Sedunia mengangkat tema pada tahun ini untuk kesinambungan kepada tema sebelum ini. Kita ingin mengetengahkan peranan petugas barisan hadapan seperti Met Malaysia lah. Maksudnya mereka yang tidak khusus kepada warga meteorologi tetapi kepada semua juga yang melakukan yang merupakan petugas barisan hadapan kepada tindakan iklim. Seperti yang kita tahu perubahan iklim diwar-warkan sedang berlaku di seluruh dunia. Malah kita juga di Malaysia menerima impak terhadap perubahan iklim inilah. Perubahan iklim itu memang dapat dirasai sekarang ini dan malah seperti mana diapakan Met Malaysia, mana suasana cuaca hari ini akan berlanjutan juga sampai April nanti pastinya. Dan untuk itu penting untuk dibawakan kepada masyarakat ilmu pengetahuan tentang bidang meteorologi itu sendiri, dan pastinya itu juga akan dibawakan melalui pengisian dan juga aktiviti yang dibawakan seperti dengan sambutan pada hari ini, Puan. Okey, sebenarnya di Met Malaysia sendiri kita telah mengadakan sambutan secara kecil-kecilan memandangkan 23 hari bulan jatuh pada hari Sabtu. Jadi kita mengambil peluang, kita lakukan sambutan sedikit awal bersama kaki tangan Met Malaysia. Juga kita menjemput rakan media yang mempunyai kerjasama strategik dengan kita untuk mengadakan satu siri podcast yang mempunyai 6 episod bertajuk Bicara dengan Langit. Jadi kita pada masa itu kita mempunyai kerjasama strategik bersama pihak Astro. Rakamannya dibuat pada 5 dan 6 hari bulan Mac yang lalu, dan Bicara dengan Langit atau podcast ni yang mempunyai 6 episod ni, episod pertamanya sebenarnya telah ditayangkan, iaitu episod pertamanya adalah bertajuk cuaca panas. Jadi kita berharap dengan perkongsian kita, dengan kerjasama strategi yang kita lakukan dengan rakan-rakan media, selain daripada RTM, kita berharap bahawa apa yang kita nak sampaikan kepada rakyat mengenai cuaca dan iklim, termasuk peranan Met Malaysia, sampai kepada seluruh rakyat Malaysia. Okey, nama pun agak dengan izin catchy Bicara dengan Langit, BDL. Di mana ia memberi ruang dan peluang juga untuk rakyat ataupun masyarakat orang awam keseluruhannya untuk memahami, dan malah pakar-pakar juga berkumpul untuk memahami lebih tentang situasi sekarang dan bagaimana untuk mengatasinya, mungkin memperlahankan proses tersebut. Ini sangat penting. Jadi alang-alang itu kita berbicara tentang cuaca ataupun musim panas dalam negara ini, apakah agaknya perkembangan terkini yang boleh dikongsikan bersama kami, dan juga mungkin sedikit perkara-perkara penting yang perlu difahami oleh masyarakat tentang cuaca kita sekarang ni. Okey, baiklah. Saya faham rakyat sekarang tengah merintih panasnya cuaca setiap hari. Mungkin ada kebaikan pada penanam-penanam harum manis di Perlis, mungkin. Tapi saya tak tahu setakat mana. Tapi seluruh Malaysia, terutama kawasan utara sebenarnya mengalami cuaca panas dan kering. Sebenarnya kalau ikutkan berdasarkan pada tahun-tahun sebelum, perkara ini berlaku setiap tahun, iaitu antara Februari hingga ke Mei, iaitu penghujung monsun timur laut sehinggalah peralihan monsun dan sedikit memasuki monsun barat daya. So keadaan cuaca panas dan kering ni disebabkan keadaan suhu yang agak tinggi kerana kita menerima kurang hujan. Oleh itu, negeri-negeri yang biasanya terlibat ialah negeri-negeri di utara Semenanjung ataupun juga kita katakan kawasan utara Semenanjung Malaysia, termasuk kawasan pedalaman di Perak, Kelantan, Pahang dan juga Sabah. Suhu panas ini kelazimannya, bila kita kata cuaca panas dan kering ni, kelazimannya melebihi 35 darjah Celsius, iaitu agak di luar normal, maknanya di luar normal sedikit lah. Ini mungkin disebabkan pada masa ini kita dalam situasi El Nino. Jadi
cuaca panas yang kebiasaannya berlaku pada masa ini menjadi lebih ekstrim. Jadi sekarang kalau kita melihatkan pada status cuaca panas 4 hari berturut-turut Perlis telah diisytiharkan berstatus gelombang haba ataupun mencapai tahap gelombang haba. Kita memantau setiap hari apabila sesuatu kawasan mendapat suhu yang melebihi 37 darjah Celsius iaitu untuk 3 hari berturut-turut, maka ia akan diisytiharkan sebagai kawasan gelombang haba. Okey. Jadinya untuk penduduk Perlis saya rasa agak memang suhunya boleh mencapai sehingga 40 darjah Celsius. Setakat ini belum. Setakat ini yang kita catatkan di Pokok Sena pada 19 Mac 39.1 darjah Celsius. Yang itu yang paling tinggilah setakat ini. Tapi kalau mengikut rekod ekstrim, suhu tertinggi yang pernah direkodkan di Malaysia adalah 40.1 darjah Celsius, iaitu pada 9 April 1998 di Chuping. Yang itu yang paling tinggilah setakat ini. Itulah seperti Wadi Puan sebutkan tadi, pada walaupun 39 paling tinggi di Pokok Sena, tapi potensi untuk peningkatan tu akan ada. Jadi kena bersedia sebenarnya daripada pelbagai sudut, dari segi pemakaian, baju yang dipilih, minum air yang banyak. Bulan puasa ni mungkin kekangan di situ, tapi bolehlah kita cuba lakukan sebaik mungkin untuk pastikan kita tidak terdedah kepada cuaca panas ini. Dan kita ucapkan banyak terima kasih atas perkongsian tersebut, dan sekali lagi selamat Hari Meteorologi Sedunia diucapkan kepada semua warga Malaysia. Terima kasih Hani. Ya. Baik, jadi itu kita bersama dengan Puan Suzalina Kamarudin, Ketua Unit Komunikasi Korporat Jabatan Meteorologi Malaysia, MAP Malaysia bersama kita, dan sama-samalah kita jaga alam kita ni sebaik yang mungkin. Ini harga yang kita bayar sekarang ya, penduduk dunia sekalian. Jadi sekarang kita kena pastikan kita pelihara baik-baik supaya proses itu akan perlahan berbanding dengan apa yang sedang berlaku dan kita rasai pada waktu ini. Okey, baik, dan untuk waktu ini kita nak saksikan cerita pagi dari Kelantan pula, perkongsian daripada Majid Ismail tentang manfaat jualan agro madani. Jom sama-sama kita dapatkan cerita pagi. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angka 10. Jadi untuk cerita pagi dari Kelantan, saya bawakan mengenai program jualan agro madani yang dilaksanakan oleh Fama yang merupakan, dan di sini saya berada di dataran Kadakok Lanas, di mana anda dapat saksikan di belakang saya ini merupakan antara jualan sempena dengan program agro madani yang bermula sejak jam 8 pagi, dan di sini anda dapat membeli keperluan harian seperti sayur-sayur, ikan dan sebagainya dengan harga yang jauh lebih murah berbanding dengan pasaran tempatan. Jadi untuk gambaran lebih lanjut, kita bersama-sama dengan pengarah Fama Kelantan, iaitu Puan Wan Faizatul Ismayatim. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat berpuasa juga Puan ya. Okey, jadi untuk program agro madani ini, sasaran jualan Fama Kelantan dalam program ini untuk tahun ini Puan. Okey, sasaran Fama Kelantan untuk tahun ini adalah sebanyak 393 program lah. So jadi kita mensasarkan penjimatan sebanyak 10 ke 30% untuk setiap kali program kita laksanakan. So jadi dalam masa yang sama kita mensasarkan penjimatan sebanyak 1.2 juta untuk keseluruhan 393 program yang kita laksanakan secara berkala. Hampir setiap bulan kita laksanakan di seluruh negeri Kelantan. Rupanya program jualan agro madani ini bukan hanya tertumpu di RTC semata-mata, tetapi di seluruh negeri, dan hari ini kita berada di dataran Kadak Puan. Jadi berapa ramai usahawan terlibat dalam program jualan agro madani ini Puan? Okey, untuk satu-satu tempoh masa bila mana kita melaksanakan program jualan agro madani, seramai 120 usahawan kita menjangkakan untuk dilibatkan di dalam program jualan agro madani untuk keseluruhan program. Okey, tapi untuk satu-satu masa kita melihat kepada lokaliti, antara 10 ke 12 usahawan yang akan bergerak untuk membuat jualan dalam satu-satu program lah.
Jadi antara aktiviti yang dilaksanakan di program jualan agromadani Puan. Okey, antara aktiviti yang dilaksanakan adalah kita membuat package ataupun combo jualan agromadani yang menawarkan harga yang murah dan berpatutan lah kepada pengguna yang mengandungi produk-produk seperti ayam proses, ikan, sayur-sayuran, buah-buahan dan juga barang-barang kegunaan harian lah, barang-barang runcit seperti rempah ratus dan sebagainya. Jadi dari segi pemilihan lokasi untuk program ni macam mana Puan melihat dari segi aspek mana tu? Okey, kita melihat daripada segi aspek tumpuan, kawasan tumpuan lah, dan juga kawasan-kawasan yang memang kita lihat memerlukan fama untuk datang memberikan perkhidmatan kepada mereka. So jadi dalam masa yang sama kita lihat juga kawasan-kawasan yang tidak mempunyai pasar-pasar besar. So fama kita akan datang untuk melaksanakan program ini bagi memberikan kemudahan kepada penduduk di sekitar lah. So jadi kita pun akan mengadakan program ini secara berkala pada bulan Mac dan juga bulan April nanti menjelang Syawal. So kita akan mengadakan program pra-Syawal jualan agromadani. So jadi kita akan adakan secara bergerak di seluruh daerah-daerah di negeri Kelantan. Jadi bagi memastikan program ini terus berjalan, bagaimana dari segi bekalan tu Puan? Okey, kalau ikutkan daripada bekalan sebenarnya di Kelantan setakat ini kita tidak menerima apa-apa lagi maklum balas lah berkaitan dengan kekurangan bekalan. Namun begitu kita sentiasa bekerjasama dengan pengeluar dan juga pemborong daripada negeri-negeri di sekitar negeri Kelantan. Contohnya seperti negeri Terengganu dan negeri Pahang. So jadi sekiranya kita mengalami kekurangan bekalan dan sebagainya, so kita akan berusaha bersama-sama dengan kita punya rakan pemasar, kontrak pemasar untuk datang ke negeri Kelantan membawa bekalan daripada negeri-negeri mereka untuk membolehkan rakyat negeri Kelantan mendapat bekalan yang konsisten lah. Baiklah, terima kasih Puan atas detail itu tadi. Jadi itulah antara yang gambaran yang dapat saya bawakan mengenai program jualan agromadani yang memberi kemudahan kepada rakyat khususnya rakyat Kelantan untuk mendapatkan barangan pada harga yang lebih rendah dan juga meningkatkan pendapatan para usahawan terlibat. Jadi saya kembalikan kepada rakan penyampai di Angka Supri. Silakan. Okey, terima kasih Cerita Pagi Kelantan, Majida Ismail memberikan gambaran manfaat jualan agromadani bersama dengan kita pada pagi ini. Kalau anda mempunyai aplikasi ataupun memudahkan tujuan anda menggunakan lesen yang boleh disimpan secara digital, ini antara salah satu daripada inisiatif untuk memastikan agar tujuan pendigitalan itu memudahkan pengguna dan juga pemandu. Jadi kita bercakap berkenaan pendigitalan JPJ dan pada ketika ini mendapat sambutan yang menggalakkan daripada pemandu dan juga pengguna. Bercakap lebih lanjut berkenaan perkara ini adalah bersama dengan saya yang berbahagia Datuk Ros Piagos Taha, Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Apa khabar Datuk? Terima kasih bersama kami. Selamat berpuasa. Datuk, peralihan kalau kita lihat pendigitalan, pembaharuan lesen kenderaan motor dan juga lesen memandu secara digital ini Datuk. Saya juga dah simpan secara digital ini di telefon bimbit dan juga di files. Jadi apa respon orang ramai pada ketika ini Datuk? Alhamdulillah, sekarang sambutannya sangat menggalakkan. Ya. Daripada lebih kurang 16.7 juta pemegang lesen memandu. Okey. 8.5 juta telah menggunakan aplikasi MyJPJ. Alhamdulillah, dia menunjukkan 50% pengguna telah menggunakan MyJPJ. Ini satu petanda yang baik. Saya menjangkakan dalam akhir tahun 2024 ni kita boleh jangkau sehingga 70% penggunaan oleh pengguna. Ya. Itu satu petanda yang baik. Daripada 16 juta. 16.7 juta. Ya, tetapi yang berbahagia Datuk, tidak semua. Boleh kita katakan masih ada lagi sebahagian kecil masyarakat kita yang kurang mahir dalam IT ataupun digital. Untuk menyelesaikan isu ini, apa yang dilakukan oleh JPJ, kerana ada yang mungkin masih menyangkakan pendaftaran ataupun lesen itu dan juga kenderaan itu perlu menggunakan secara fizikal. Faham. Kita dalam kepelbagaian, masyarakat kita pelbagai, latar belakang akademik, latar belakang ekonomi dan sebagainya. So mereka ni ada latar belakang yang berbeza-beza. Untuk tujuan itu, kita cuba tangani mereka melalui keadaan berfasah, berperingkat-peringkat. Saya selalu pecahkan mereka kepada 3 kumpulan. Satu kumpulan yang ready now. Ready now ni anak-anak muda kita lah. Generasi muda ni, umur dalam 35 tahun ke bawah ni, dia dah ready now. Dunia dia dengan digital. Lahir-lahir dan dibesarkan dalam digital. Dah pakai dah. Pergi pasar malam pakai gadget dan sebagainya. Tak ada buat duit pun. Dan kedua ialah kumpulan yang 50-50. Macam saya lah, umur 50 tahun ke atas, 50-50 ni. Kalau ada digital, bagus. Kalau nak bagi fizikal pun, okey juga. 50-50.
Dan yang akhir sekali yang no-no lah. Kumpulan no-no ni maknanya dia memang langsung tak boleh menggunakan digital ini. Terutama sekali satu disebabkan oleh lokasi. Yang ruang lingkup mereka tak meliputi jaringan kita punya internet. Ataupun luar bandar dan sebagainya. Dan satu lagi yang mereka selalu bulang-alik keluar negara. Ada setengah-setengah negara yang masih belum boleh terima kita punya digital. So kumpulan ini kita pecahkan dan kita all out untuk 100% yang kumpulan generasi muda. Yang ready now tu kita go 100%. Kita pergi 100% untuk ready now sebab mereka ni dah biasa dengan digital. Hidup mereka dengan digital. So tak ada satu masalah pun. Yang kita nak fokus sekarang ni ialah kumpulan yang 50-50. Kumpulan 50-50 ni kita kena perlahan-lahan didik dan sediakan mereka. Supaya mereka menyambut dan mereka jadi kita punya apa kita panggil duta, menyebarkan kepada orang lain. Dan kumpulan yang ketiga ni kita faham yang no-no ni mereka memang langsung tak boleh mengikuti perkembangan digital sekarang ni. So kita secara beransur-ansur mendidik mereka dan kita adakan satu pendekatan baru dalam keadaan kita maju ke hadapan, kita adakan juga satu pilihan untuk mereka. Masih gunakan juga yang fizikal dan kita perkenalkan slip pembaharuan yang kena dilihat bersama-sama dengan lesen memandu mereka. Saya teringat apabila ada yang berjenaka boleh tertinggal wallet tetapi tidak boleh tertinggal telefon bimbit. Akan sanggup berpatah balik ke rumah. Kerana situasi sekarang ini telefon bimbit sudah menjadi suatu perkara yang dilihat amat mustahak dalam kehidupan seharian dan juga pergerakan seharian. Tadi yang berbagi Datuk sentuh berkenaan tentang kertas yang diberikan dan ada yang mempertikai kertas keselamatan ketika pembaharuan lesen yang dilaksanakan. Memang benar, kononnya langkah kerajaan untuk mengurangkan kos dan berjimat. Namun ada yang masih tidak memahami. Jadi proses pembaharuan ini apa penjelasannya, Datuk? Dia macam ini. Saya umpamakan macam kita naik kereta ke api laju, Shinkansen laju. Kita nak menuju satu tempat yang kita panggil sebagai negara maju, kita gunakan Shinkansen cepat. Tapi dalam masa yang sama, kita tahu ada penumpang-penumpang yang tak boleh lagi. So untuk tujuan itu, kita sebenarnya melonjak ke depan ni. Jauh melonjak ke hadapan, menggunakan digital. Tak payah pakai lagi fizikal dan sebagainya. Dalam masa yang sama, kita tak boleh meninggalkan mereka yang masih lagi bertatih-tatih dengan digital. Sebab itu kita sediakan slip. Tindakan kita keluarkan slip pembaharuan tu bukan mengundur ke belakang. Ada orang kata kita mengundur ke belakang. Macam tahun 90-an kita pakai slip. Slip itu bukan lesen itu ya? Betul. Dia kena datang sekali dengan lesen. Slip tu. Maknanya slip. Jadi slip tu bukan tujuan untuk lesen. Dia untuk membantu kumpulan yang masih belum boleh pergi digital. Dia ada slip yang tu. Sebenarnya slip ni terus terang saya beritahu, dia seolah tak ada sembarang makna yang signifikan. Kalau kita duduk di jalan pun ditahan oleh polis ataupun JPJ, tak perlu keluarkan apa-apa pun. Slip tu. Sebab semuanya ada dekat kita punya gadget. Sama ada sendiri, gadget sendiri ataupun yang dimiliki oleh pegawai-pegawai JPJ dan polis trafik. Tak perlu pun pamerkan apa-apa. Tak perlu pamerkan road tag, tak perlu pamerkan lesen pun. Benda itu sudah semua berada dalam sistem. Tapi biasalah yang saya kata tadi kan, kumpulan yang ni masih lagi nak ada nostalgia dengan fizikal. Mereka nak pakai juga fizikal yang tu. So kita bagi dalam bentuk slip yang lebih, kosnya lebih rendah. Tapi kita tak berkompromi dengan kualiti lah dan keselamatan. Ada 12 ciri-ciri keselamatan dalam slip itu. Tak ada masalah dari segi keselamatan. Dimaklumkan juga ada pengenalan untuk rebat RM5, Datuk. Betul. Apa yang istimewanya? Betul. Yang istimewanya, rebate RM5 ini diperkenalkan oleh kerajaan untuk menggalakkan mereka menggunakan digital. Mereka yang membuat pembaharuan lesen memandu, mereka akan dapat rebate RM5. Kalau pemandu kereta lesen kereta dia selalunya RM30 untuk satu tahun. So kerajaan bagi rebate RM5, maknanya dia cuma perlu bayar RM25 saja. Sebagai galakan untuk mereka bersama-sama mengimarahkan kita punya pendigitalan ini. Mudah-mudahan galakan ini boleh melebar luaskan kita punya penggunaan digital di kalangan kita punya pemandu. Mudah-mudahan. Itu salah satu kaedah yang kita buat selain daripada kaedah-kaedah lain lah. Yang berbagi Datuk, berkenaan juga tentang lesen memandu ini, saya teringat dahulu ada suatu respon atau pengumuman berkenaan
memanjangkan tempoh bagi pembaharuan lesen memandu. Kebiasaannya kita tahu ada certain tempoh dan selalu mereka ataupun pemandu menggunakan setahun, 2 tahun, 3 tahun dan sebagainya. Jadi apa keputusan pihak JPJ atau kerajaan untuk memanjangkan tempoh bagi lesen memandu? Itu pun salah satu langkah kita untuk menggalakkan mereka pergi pada digital. Di mana mereka yang membaharui lesen untuk tempoh 10 tahun dibenarkan untuk melanjutkan tempoh hingga 10 tahun dengan diskaun 1 tahun. Maknanya kalau mereka perbaharui lesen memandu mereka untuk tempoh 10 tahun, mereka hanya bayar untuk yang 9 tahun saja. Itu sebagai satu galakan untuk mereka pergi digital dan mereka tak perlu lagi risau bila nak tamat tempoh dan sebagainya. Kan? Itulah perkara-perkara yang kita cuba bangunkan dan kita ilhamkan supaya digital ini akan terus dapat dilaksanakan dari semasa dan rata-rata mereka sangat seronok menggunakan digital ini. Terutama sekali generasi muda lah. Sudah tidak ada lagi alasan Datuk untuk yang kita mengatakan saya tidak dapat membuat pembaharuan lesen memandu atau apa jua yang berkenaan tentang lesen kenderaan dan sebagainya. Kerana ketika ini kita sudah beralih ke arah digital. Jadi apakah antara platform dan juga saluran yang boleh digunakan oleh masyarakat untuk memperbaharui secara dalam talian dan bagaimana efisien dan keberkesanan pembaharuan secara dalam talian itu, Datuk? Saya selalu bercerita dengan kita punya pemegang-pemegang lesen, pengguna-pengguna kita, orang ramai di luar sana. Saya selalu ceritakan tentang ada 2 adik-beradik kembar duduk satu rumah. Seorang nak pergi ke JPJ, seorang lagi duduk kat rumah saja. Seorang yang keluar rumah ni terpaksa mandi, gosok gigi, keluar rumah dengan tol, dengan jam, traffic light, semua sebagainya. Cari parking tak jumpa, kemudian queue untuk nombor giliran, kadang-kadang habis, ambil masa lebih kurang 4 hingga 5 jam untuk selesaikan satu urusan. Yang adik kembar dia pula duduk kat rumah, tak payah gosok gigi pun, tak payah mandi pun. Duduk atas katil, pegang dia punya handset, renew dia punya lesen mandu, dalam masa 4 minit selesai. Yang abang dia tadi keluar 4 jam, 5 jam baru selesai. Yang adik dia duduk atas katil 4-5 minit selesai. Itu perkara-perkara yang kita bangunkan supaya memudahkan orang ramai. Tak payah pergi lagi ke kaunter-kaunter JPJ, beratur panjang, sesak dan sebagainya. Dapat jimat kos, dapat jimat masa dan lebih efisien. Itu yang cuba kita nak tunjukkan dalam pendigitalan kita ini. Memudahkan masyarakat sebab masyarakat sekarang nak cepat, nak pantas, nak cekap, nak kurangkan birokrasi dan sebagainya. Inilah perkara-perkara yang kita cuba bangunkan saluran-saluran pilihan bagi mereka. Tapi kita tak menghalang untuk mereka datang ke kaunter. Kita tidak menghalang. Masih pergi kaunter tapi kita bagi peluang bagi mereka yang nak cepat dan sebagainya pakai digital. Lebih mudah. Mudah simpan. Dulu orang komplain kata dekat dompet banyak sangat kad. Penuh, tebal dan sebagainya. Penuh. Sampai kembung pun kan. Jadi sekarang tak payah. Semua dalam kita punya digital. Dulu orang komplain sebab kita pakai pelekat road tag. Bila kita buka senang nanti kan terkoyak. Kalau terkoyak nanti kita nak suci bersih susah dan sebagainya. Sekarang tak perlu. Tak perlu tunjuk pun, tak perlu pamer pun. Jadi cermin kita dia bersih je, cantik. Itulah perkara-perkara yang kita cuba bangunkan melalui digital. Mudah-mudahan dapat sambutan daripada masyarakat. Seperkara lagi Datuk, menjelang musim perayaan ini pastinya pesanan daripada pihak JPJ supaya memperbaharui apa jua dokumen-dokumen berkaitan lesen memandu, lesen kenderaan dan sebagainya ataupun cukai dan sebagainya supaya memastikan di sekatan jalan raya ataupun ada pemeriksaan nanti tidak berlaku sebarang inconvenience ataupun kesukaran bagi pemandu dan juga pengguna. Betul. Kita rata-rata faham waktu musim-musim perayaan ini jalan selalu jam, sesak, kenderaan banyak dan sebagainya. Jangan sebagai kita punya tindakan itu menyebabkan kesesakan itu bertambah. Bila kita ada dokumen dan sebagainya terpaksa berhenti di tepi, ditahan dan sebagainya, disaman dan sebagainya. Waktu itu perlukan duit yang banyak. Lepas tu terpaksa keluarkan pula saman dan sebagainya, rugi. Elok kita buat secara proper, bayar lesen kita RM30 saja. Kalau disaman jadi 300 agaknya. Kan? Begitu juga dengan disi-disi lain dah. Memandu laju dan sebagainya. Saya mohon supaya masyarakat kita membaharui kita punya dokumen semua lengkap. Sekarang tak ada alasan dah untuk tak baharui sebab semua ada di depan mata, di hujung jari, end to end. Tak mudah, tak susah dah sekarang. Tak perlulah ada alasan kata susah nak pergi JPJ, orang ramai, tak ada transport dan sebagainya. Semua di hujung jari saja. So gunakanlah kemudahan-kemudahan ini untuk tujuan kemaslahatan kita supaya kita dapat mengoptimumkan kita punya masa
dapat jimat wang dan sebagainya. Supaya wang tu dapat dialihkan ke tempat-tempat lain lebih memerlukan, insya-Allah. InsyaAllah. Gunakanlah aplikasi secara digital ini dengan bijak dan juga pastikan kita cakna berkenaan wang digital yang disediakan oleh pihak Jabatan Pengangkutan Jalan dan juga pihak berkuasa lain. Terima kasih yang berbagi Datuk kerana bersama kami. Terima kasih pihak Jabatan Pengangkutan Jalan kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Kita nak ke cerita pagi Perak kerana di Perak akan berkongsikan berkaitan tentang isu kucing terbiar. Jadi apakah antara usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah kucing terbiar ini? Kita bersama dengan rakan penyampai kita Fairuz Rizwan Badarudin. Silakan. Baik, terima kasih. Sikap sesetengah individu yang suka membuang kucing di pasar, permis makanan dan di tempat awam adalah tindakan yang tidak bertanggungjawab. Ini kerana kucing-kucing yang dibuang di lokasi berkenaan berisiko untuk dijangkiti penyakit, dilanggar, diracun, diseksa ataupun mati akibat kelaparan. Di Taiping ini, usaha yang digerakkan sekumpulan aktivis pecinta kucing wajar dijadikan contoh berikutan mereka menyediakan tempat dan juga perlindungan kepada termasuk makanan kepada kucing jalanan serta memberi advokasi kepada masyarakat mengenai kepentingan vaksinasi kepada si bulus ini. Baik, bagi menceritakan dengan lebih lanjut bersama dengan saya aktivis pecinta kucing Taiping, Mr. Su Keping. Baik, boleh kongsikan program yang sedang berlangsung pada ketika ini? Boleh. Terima kasih saya ucapkan kepada RTM untuk memberi coverage kepada program kami hari ini. Hari ini kami memberi sumbangan makanan kedai kami kepada pusat-pusat perlindungan kucing. Sebanyak ada 3 pusat sebenarnya di Taipei dengan jumlah lebih kurang daripada 100 kucing jalanan yang di mana mereka telah kutip dari pasar, dari longkang, dari jalan raya untuk memberikan satu perlindungan kepada mereka supaya mereka rasa lebih selamat. Dan makanan kami adalah satu titik penghargaan kepada usaha-usaha mereka. Dan program kami ini telah berlangsung selama setahun lebih dan sentiasa kami akan buat begitu apabila kemampuan kami boleh dicapai dan membantu mereka dan sering membantu antara satu sama lain. Baik, apa permasalahan yang timbul apabila kucing-kucing jalanan ni dibuang di pasar ataupun permis makanan dan di tempat awam? Okey, saya nampak kadang-kadang orang buang kucing di depan kedai, di pasar atau mana-mana tempat. Firstly, kucing tu dia akan stres, jadi panik. Kadang-kadang mereka tak tahu mana nak pergi mana, mereka lari sini lari sana. Ada risiko kena langgar mati, ada kadang-kadang ada jika manusia yang niat jahat, mereka tendang mereka cederakan mereka dan kadang-kadang saya nampak sebab kelaparan mereka akan boleh kata mereka curikan dari penjaja dan jadi orang kadang-kadang mereka tuang air panas kepada mereka, kami tengok pun sangat sedih. So jadi dia jadi satu masalah jugalah. So benda ini jika boleh kita nasihat ni orang-orang yang buang tu jangan buat. Boleh kontak pusat-pusat yang ada adoption center macam Free Adoption Center Taiping, boleh bincang dengan mereka supaya adopt kucing tu. Okey, nasihat Mr. Su kepada masyarakat di luar sana yang tidak mampu lagi untuk membeli kucing dan juga berhajat ataupun berhasrat untuk membuang kucing mereka di tempat-tempat yang disebutkan tadi. Okey, sebenarnya dia ada cara yang lebih elok selain daripada dia buang anak mereka macam itu saja. First, dekat veteriner kerajaan mereka ada servis untuk menyunatkan kucing, jantan ke betina ke. Jika memang sudah tak mampu jaga, kita pastikan mereka disunat supaya mereka tidak beranak lagi, supaya bilangan kucing kat rumah masing-masing boleh dapat dikawal dengan elok. Dan jika betul-betul mampu atau tak mampu jaga atau alasan tertentu, kadang-kadang mungkin anak-anak yang dilahir tu dia sensitif dengan bulu-bulu, dan jangan buang dulu. Boleh juga post dalam Facebook minta orang untuk adopt. Jangan buang macam itu saja sebab ini satu kesan yang tidak baik yang dia sangat untuk kami lah, dia berdosa. Dan sebab kucing ni dia nyawa juga. So jika tak suka pun cari orang keluarga untuk dia dan orang yang suka. Last pergi ke adoption center. Tolong jangan buang macam itu saja.
Baik, terima kasih Mr. Su kerana bersama kami di segmen Cerita Pagi Perak. Baik, saya kira setakat itu perkongsian dapat saya bawakan untuk segmen Cerita Pagi Perak. Untuk perkembangan selanjutnya, kita kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Fairuz atas laporan dikongsikan melalui Cerita Pagi. Dan untuk waktu ini, pagi-pagi ni sebenarnya kalau tak kerja memang duduk atas katil lah, atas tilam. Nak pula kalau tilam herbal fame, tilam herbal kita ini. Dan macam biasa kita terus bersama dengan juru cakapnya iaitu Zaitun Khalid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Ramadan ke-11? 12. Salam Ramadan kepada Hani. Semalam tidur cukup dapat? Alhamdulillah. Tapi kalau dapat herbal fame mungkin tak bangun lagi sebab terlampau selesa. Macam tu. Risau sebenarnya. Tapi sebenarnya Hani, kalau bulan puasa ni kan, kita memang perlukan tilam yang selesa. Sebab apa? Nak bangun pagi, nak bersahur. Atau mungkin ada di antara penonton dekat rumah yang akan bangun lagi awal untuk qiyamul lail. Jadi kita perlukan sesuatu yang selesa. Walaupun tidur 2-3 jam, diibarat macam kita tidur 8 jam lah kualiti dia kan. Okey, jadi ini yang kami tawarkan sebenarnya. Mimpi tak berakhir dengan fame, di mana kita berikan kepada anda tilam herba nombor 1 di dunia. Okey, Hani, rehat dululah duduk. Boleh sebab kan dia kata patut kat rumah dah memang terbaring ni kan. Alamak. Okey, kita duduk dulu. Syok, selesa dan apa yang kami tawarkan kepada anda hari ini untuk 15 orang yang terawal. Zain nak bagi tahu siap-siap untuk pembelian hari ini kita berikan kepada anda hadiah percuma. Tak kisahlah anda nak beli untuk tilam Zalena ke ataupun tilam herba kita yang ada sabut pun, anda akan dapat lagi multi cooker. Okey, dekat tangan Zai sekarang ni. Hani, bulan puasa ni kan, Hani selalu memasak ke membeli? Sebab banyak bekerja kan. Jadi memang kalau buka puasa dekat tempat kerja, ni kalau ada yang tu seronok ni kalau dapat dekat tempat kerja ni. Seronok sebab kita boleh bawa pergi mana-mana sahaja. Yang kita berikan kepada anda ni adalah multi cooker, okey, dan ada sekali ini adalah elektrik. Jadi senang untuk anda bawa pergi ke mana-mana sahaja dan ini tak perlu beli kerana anda akan dapat secara percuma dengan apa-apa pembelian untuk katil pada hari ini. Okey, jom kita cerita pasal katil lah kan. Okey, katil ni apa yang paling istimewa bila Zai cakap tadi katil herba ataupun tilam herba. Tilam herba nombor 1 di dunia. Maksudnya apa? Memang tak ada lagi kalau anda pergi ke mana-mana kedai perabot, anda nak carikan dekat mana-mana kedai ada tak tilam herba. Memang tidak akan ada sebab kami merupakan pengasas. Dan kalau anda pergi dekat luar sekalipun, anda akan dapat tilam yang biasa-biasa. Mungkin ada orang cakap kan, oh tilam ni tilam empuk. Kalau tidur tu rasa seronok lah sebab badan kita akan tenggelam. Anda salah. Itu sebenarnya adalah boleh membuatkan posisi badan belakang anda ni dalam keadaan yang tak betul. Jadi bila bangun, itu yang rasa tak sedap badan. Yang rasa sakit-sakit belakang. Yang rasa sakit-sakit dekat bahagian kaki dan sebagainya. Sebab anda tidur ataupun orang kata bila anda baring tu tenggelam. Yang kami tawarkan kepada anda ini sangat-sangat istimewa. Zain kalau cakap yang bersemangat sebab Zain nak bagi tahu kepada anda, nak bagi anda rasakan keselesaan itu sendiri. Tilam yang atasnya empuk tetapi bawahnya padat. Bila anda tidur, masih lagi akan dapat keempukan tu. Pada masa yang sama, anda tak perlu risau, tak akan menenggelamkan badan anda sebab kat bawah ni yang padat sebenarnya. Apa yang istimewa, kita pilihlah untuk herba-herba ni kan. Kita berikan kepada anda, ini merupakan herba yang terpilih. Kita memang tengoklah mana yang terbaik kan. Antaranya yang paling popular dalam herba-herba ni adalah daun semambu. Tahu tak Hani, sebenarnya daun semambu ni kalau dekat Afrika kan, dekat beberapa negara contoh macam India. Memang sangat-sangat popular. Ramai yang menggunakan untuk merawati ubat-ubat. Sebab itulah kita pilih daun semambu yang kita tanam sendiri dekat kilang kita, dekat sekitar kilang, lebih kurang dalam 100 batang pokok, dan kita pilih daun semambu yang terbaik, letakkan dalam tilam ini supaya anda mendapatkan manfaat tu. Antara manfaat daun semambu kita letakkan dalam tilam adalah untuk anti hama, anti pepijat, okey, dan juga anti kuman. Sebab kadang-kadang bila kita tidur, jangan tanyalah kenapa kita bangun gatal-gatal badan ataupun kadang-kadang kan rasa macam meresaknya badan ni. Mungkin disebabkan okey ada hama-hama di
tilam anda. Benda-benda macam ni kita tak nampak. Yang kita tawarkan kepada anda ni tak perlu risau. Selain daripada itu, ada juga wangi-wangian seperti lavender, rose dan juga jasmine. Okey, itu yang pertama, tilam yang pertama. Okey, Zai nak bagi tahu kepada anda. Mungkin ada yang kata, tak apalah Zai, nanti kita order nanti je lah. Jangan. Sebab apa? Untuk pengetahuan anda, setiap negeri ni, contoh macam Kuala Lumpur ke, Negeri Sembilan ke, satu hari kita akan buat untuk penghantaran maksimum 5 buah rumah sahaja. Tak boleh banyak lah. Tak boleh banyak-banyak lah. Jadi siapa cepat, dia dapat. Kalau anda perlukan sesuatu yang selesa, raya ni bukan orang kata nak raya langsir je baru. Kan sofa je baru. Tilam pun kena baru. Dan anda tak perlu risau sebab tilam ni kita berikan kepada anda dengan jaminan 10 tahun. Jadi 10 tahun ni tak payah fikir lagi dah. Boleh gunakan seperti biasa dan mendapatkan manfaat daripada herba-herba yang kita letakkan dalam tilam ini. Dan tengok di kaca TV, kami berikan kepada anda ada nombor telefon yang boleh ambil gambar ataupun anda boleh screenshot untuk buat tempahan pada hari ini. Kita berikan penghantaran percuma ke seluruh semenanjung Malaysia. Biasalah kan, kalau sebelum ni kita pergi dekat kedai-kedai, kita tengok tilam-tilam ni, kita kena survey-survey dulu, kan selesa ke tidak, nak hantar ke rumah, kena bayar ekstra. Tak apa, daripada Herbal Fame, kami belanja penghantaran percuma ke seluruh semenanjung Malaysia. Best kan dengar? Seronoklah. Seronok. Kena belanja memang seronoklah. Betul. Dan untuk pengetahuan anda, apa yang paling seronok sebab kalau harga di pasaran, kami memang jual harganya sekitar RM4,899. Okey, tetapi untuk anda kita berikan potongan hampir sebenarnya 60%, di mana daripada harga RM4,899, anda akan dapat hari ini untuk tilam Zalena ni kita berikan serendah RM1,399 sahaja. Apa yang anda akan dapat? Pertama sekali, penghantaran percuma ke seluruh semenanjung Malaysia, 10 tahun jaminan tilam Queen, bersaiz Queen 8 inci. Jadi 8 inci ni sebenarnya just nice lah. Dia sesuai lah untuk seisi keluarga. Untuk orang yang berusia, mak-mak kita ni kadang-kadang kan kalau tilam terlalu tinggi itu rasa nak bangun pun bercinta. Nak turun daripada katil. Jadi kita berikan kepada anda 8 inci ni, kalau kita letakkan macam ni, just nice untuk kita nak turun ataupun untuk kita nak naik atas katil. Jadi ada yang mungkin kata, Zai, ada tak tilam-tilam bajet Zai? Kakak ni bukan apa, anak baru masuk sekolah. Kakak, kepada maklum-maklum, ibu-ibu yang tengok sekarang ni, abah-abah, tak perlu risau sebab di Herbal Fame kami juga tawarkan untuk tilam Queen serendah RM300. Jadi maksudnya dekat sini anda boleh bagi tahu kami, hubungi kami itu yang penting, ataupun miss call ataupun WhatsApp, bagi tahu. Sebenarnya bajet saya sebanyak 300. Tak apa, kita akan berikan mengikut bajet anda. Jadi kalau katalah anda teringin sangat-sangat kan, macam dekat hotel 5 star tu dia punya material tu ada tak? Tak perlu risau sebab kami pengeluar untuk alat kelengkapan tidur selama 28 tahun di pasaran. Bagi tahu je apa yang anda mahukan, material apa, tilam jenis macam mana, nak saiz apa. Kami akan bantu anda untuk customizekan tilam mengikut bajet anda. Apa yang kami tawarkan, sekali lagi untuk 15 orang yang terawal, ambil nombor telefon kami ke 0191444288. Ada 2 jenis tilam yang berbeza. Satu yang kita tengah duduk ni, tilam herba ni. Tilam herba ni. Kedua pun tilam herba juga, di mana yang ini merupakan tilam sabut. Sabut ni dia lagi selesa sebenarnya. Ni jangan tidur, kena teman Zai. Ini dia tilam sabut yang memang padu. Kalau pegang pun kita tahu sebenarnya tilam ni berkualiti sebab kita berikan jaminan 10 tahun. Kita sebenarnya buat kajian kan. Sebelum buat sesuatu ni kita tengok dulu mana yang terbaik. Jadi sebagai tanda penghargaan untuk penonton Selamat Pagi Malaysia, especially untuk yang tengah tengok sekarang, kita berikan tilam sabut. Kita bagi harga direct kilang sebab kami memang ada mesin-mesin yang canggih, kilang sendiri yang kita keluarkan tilam.
tilam. Jadi untuk tilam sabut yang bersaiz queen ni, kita berikan kepada anda harganya RM1,799. Jangan tanya harga pasaran. Memang mencecah RM5,000 dan ke atas. Tetapi macam saya bagi tahu tadi, special hanya di Selamat Pagi Malaysia, tak jumpa dekat mana-mana kedai. Zai boleh bagi jaminan 200% yang anda takkan jumpa untuk tilam sabut macam yang kita bawakan kepada anda hari ini. Apa yang paling penting, okey, promosi istimewa yang kami tawarkan ini hanya untuk anda. Hubungi kami segera, WhatsApp kami ataupun anda boleh call kami untuk dapatkan sekarang. Mimpi tak berakhir dengan fame. Ya, tu dia taliannya 0194144288. Hubungi tu WhatsApp sekarang ini juga. Miss call pun boleh, tak ada masalah. Okey, jadi terima kasih ucapkan kepada Zai. Terima kasih. Sama-sama. Dan nampak. Nampak dia punya seronok. Dia tak nak lepaskan. Ya, betul. Sebab dia punya seronok tu sebab apa? Kalau macam ni kan, tekan macam ni, nampak macam sangat lembut tapi dia macam padat dan sedap untuk kita recharge diri kalau yalah nak bersedia untuk puasa dan raya ni kan. Okey, terima kasih sekali Zai. Juga produk untuk Herbal Fame, dan untuk waktu ini kita nak rehat seketika dan kita akan kembali lagi selepas ini dan kita nak tengok keadaan cuaca untuk tempoh 24 jam ni bersama dengan rakan kita di Map Malaysia. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Baik, kita mulakan laporan cuaca pada pagi ini dengan melihat kepada status cuaca panas semasa. Negeri Perlis masih lagi mencatatkan suhu maksimum harian melebihi 37 darjah Celsius selama 3 hari berturutan. Manakala bagi kebanyakan daerah di negeri Kedah, daerah Hulu Perak, Kuala Kangsar dan Kinta di negeri Perak pula telah mencatatkan suhu maksimum harian sekitar 35 sehingga 37 darjah Celsius. Jadi kepada penduduk setempat yang dikeluarkan status cuaca panas ini, dinasihatkan supaya elakkan aktiviti di luar rumah pada waktu tengah hari dan elakkan juga pembakaran terbuka. Baik, seterusnya kita perhatikan pula pada keadaan cuaca semasa. Seperti 1 hingga 2 hari yang lepas, pada pagi ini keadaan cuaca cerah dan panas di seluruh semenanjung Malaysia dan kami jangkakan keadaan cuaca cerah ini boleh berlanjutan sehingga ke awal petang nanti. Manakala di Malaysia Timur pula, hujan lebat kini cuma sedang berlaku di bahagian Seri Aman dan juga sedikit di Bintulu yang kami jangka akan berangsur reda dalam tempoh 2 jam. Bagi negeri Sabah pula, hujan renyai diperhatikan di bahagian pantai Sandakan namun dijangka tidak akan memasuki kawasan daratan untuk pagi ini. Baik, bagi ramalan cuaca pada petang nanti pula, Map Malaysia masih meramalkan keadaan cuaca kering di kebanyakan negeri di semenanjung untuk petang nanti. Namun begitu, keadaan hujan lebat masih berpotensi untuk berlaku di bahagian pedalaman negeri Perak, Selangor, Lebah Kelang dan juga di barat Johor. Manakala di negeri Sabah dan Sarawak pula, hujan lebat boleh berlaku di kesemua bahagian namun akan lebih tertumpu di bahagian tengah negeri Sarawak dan juga selatan. Untuk negeri Sabah, keadaan hujan lebat boleh berlaku di bahagian pedalaman dan sandakan negeri Sabah. Baik, untuk makluman semua, pada tanggal 23 Mac setiap tahun, seluruh komuniti meteorologi di dunia akan meraihkan Hari Meteorologi Sedunia dan tema sambutan pada tahun ini ialah At the Front Line of the Climate Action ataupun barisan hadapan kepada tindakan iklim. Jadi di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Meteorologi Sedunia kepada seluruh komuniti meteorologi di Malaysia. Baik, itu sahaja info cuaca yang dapat saya kongsikan pada pagi ini. Jangan lupa ikuti kami di laman media sosial seperti yang tertera di sini untuk mengetahui keadaan cuaca lebih terperinci di kawasan anda. Sekian dari saya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
Alhamdulillah kita bersua kembali untuk kita mengimarahkan solat berjemaah di masjid. Pastinya ini tujuan kita dan juga tuntutan kita sebagai seorang Muslim untuk sama-sama kita mengimarahkan dan juga memeriahkan solat berjemaah di masjid. Dan Masjid Wilayah Persekutuan juga tidak terkecuali untuk mengajak anda dalam program Ihya Ramadan Geng Subuh Macam Jumaat. Bunyinya itu mungkin catchy tetapi tujuan dan juga objektifnya itu adalah untuk mengajak masyarakat umat Islam, tidak kira yang lelaki maupun wanita, untuk sama-sama mengimarahkan masjid. Jadi bersama dengan saya lah yang berbagi Datuk Muhammad Ajib Ismail, Pengarah Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi. Apa khabar Datuk? Terima kasih. Alhamdulillah semakin segak dan juga semakin cergas di bulan puasa ini. Banyak aktiviti yang dikelolakan oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Jadi tumpuan kita adalah pada program Ihya dan Erat Ramadan bersama Geng Subuh Macam Jumaat. Boleh diperjelaskan Datuk aktiviti? Terima kasih. Pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Kita berada dalam bulan puasa yang mulia ini. Dan insya-Allah pada awal pagi esok, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dengan kerjasama Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan akan mengadakan satu program Ihya Erat Ramadan dengan Geng Subuh Macam Jumaat. Jadi kita nak brandingkan satu lagi iaitu Qiyamul Lail Macam Jumaat. Sebab program esok akan bermula pada seawal 12.30 malam kepada siapa yang berminat untuk beriktikaf di masjid wilayah. Bolehlah datang dan juga beriktikaf serta boleh kita benarkan tidur sehinggalah bermula Qiyamul Lail yang akan dipimpin oleh imam jemputan kita, Syekh Abdul Rahman, bermula pada pukul 4.15 pagi. Dan pukul 5 pagi kita akan ada sahur. Kita sediakan sahur lebih kurang untuk 5,000 orang. Sehinggalah selepas solat subuh nanti ada pelbagai program lain yang kita akan buat. Sebab itulah program ini program yang kita rasakan satu cabaran kepada masjid wilayah, sebab masjid wilayah ni masjid negeri. Dan yang kedua, qaryahnya tak ramai. Tapi kita adakan kerjasama dengan agensi-agensi yang berkaitan dan rakan-rakan strategik, dan insya-Allah kita yakin kita mampu untuk mengadakan program ini sebagai salah satu daripada program pengimarahan sempena dengan Ramadan. InsyaAllah. Difahamkan jemaah boleh mula hadir bermula pada seawal tengah malam untuk menyertai program-program yang dianjurkan sehinggalah sahur yang disediakan secara percuma oleh percuma dan kemudian disusuli dengan solat subuh secara berjemaah. Yang berbagi Datuk, kita banyak menggunakan istilah-istilah yang bersifat catchy tetapi tujuannya masih sama, kerana mengingatkan kita kepada kalau kita boleh berjemaah sebegitu ramai pada waktu solat Jumaat, apalah salah kalau sekiranya kita juga mengimarahkan masjid seperti mana solat Jumaat pada waktu solat-solat fardu. Jadi apakah ini juga merupakan matlamat dan program yang ingin dicapai oleh pihak Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan mewakili seluruh ummah supaya qariah dan juga masyarakat dapat bersama-sama memeriahkan masjid? Pertamanya matlamat kita ialah kita nak mengimarahkan masjid dan surau Jumaat serta surau di wilayah Persekutuan. Sebab itulah pelbagai program telah kita adakan. Sebagai contoh, Jawi dengan kerjasama Mawib telah pun memberikan bantuan pengimarahan kepada masjid, surau Jumaat dan surau. Setiap masjid kita berikan 30,000, setiap surau Jumaat 25,000 dan surau 20,000. Jumlah sebanyak 19 juta 30,000 telah diagihkan agar masjid surau Jumaat surau ini melaksanakan pelbagai program dan aktiviti. Kenapa perlu perkara ini? Sebab kita nak menjadikan bulan puasa ini bulan untuk kita membentuk diri, untuk kita menjadikan diri kita sebagai orang yang mendapat suntikan keimanan, agar keimanan ini dapat menjadikan seseorang itu berubah menjadi orang yang baik. Sebab apa? Kita lihat bahawa Geng Subuh Macam Jumaat adalah satu branding yang bagus. Sebab tu saya mengatakan bahawa yang ini kita naikkan sedikit Qiyamul Lail Macam Jumaat. Sebab dia bermula pada pukul 4 pagi. Lepas tu diikuti dengan solat subuh, Geng Subuh Macam Jumaat. Lepas tu diikuti pula dengan program
tazkirah yang akan disampaikan oleh Profesor Madya Datuk Dr. Muhammad Izzah Arif, di mana selepas itu akan diadakan pula ujian hafazan Al-Quran. Akan strategi kita menawarkan pakej umrah percuma kepada penghafaz Al-Quran yang menghafaz 30 juzuk, akan ditebuklah mana-mana ayat-ayat Al-Quran bagi mereka yang lulus ujian. Bagi yang lulus ujian. Umrah percuma, lepas tu kita ada juga hadiah tunai 1,000 dan juga 500. Dan untuk menggalakkan anak-anak cilik, kita akan bagi sampul hadiah kepada anak-anak sehingga 1,500 orang dengan kerjasama rakan-rakan strategi lah, dengan kerjasama rakan-rakan yang melihat bahawa solat itu penting. Pengimaran di bulan Ramadan itu penting sebab nak menjadi seorang yang berintegriti, dia kena solat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sebab itulah program ini penting, dan program ini akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Yang Berhormat Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Mohtar, Menteri di Jabatan Menteri. Dan pada saya mengharapkanlah agar semua muslimin-muslimat yang berada di sekitaran Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan, persekitaran Kuala Lumpur dan Putrajaya untuk datang ke masjid wilayah itu. Sebab apa? Kita nak menjadikan masjid ni sebagai pusat untuk kita bersatu padu, pusat kita untuk menjadikan kita orang yang lebih baik. Mungkin New Ismail yang lebih berintegriti, yang lebih beriman, yang lebih menjadi contoh kepada orang lebih syumul dan juga sebagainya. Dan sebenarnya kita juga mengharapkan rakan-rakan untuk bersama dengan kita mempromosikan solat sebagai salah satu perkara yang penting untuk membentuk jati diri dan juga integriti sebagai seorang Muslim. Itu yang pada saya amat penting. Untuk makluman Ismail juga dan rakan-rakan, pelbagai program pengimaran kita lakukan. Salah satu yang besar juga ialah kita beri makan secara percuma untuk iftar di 70 masjid dan surau Jumaat terpilih di persekitaran kawasan-kawasan B40 dan juga Asnaf, di mana setiap hari kita bagikan 21,000 pack untuk iftar percuma dengan kerjasama Mawib, sebanyak 9,450,000 diberikan agar mereka ni mendekatkan diri kepada masjid dan juga surau. Kalau masjid wilayah sebagai contoh, kita lihat pelbagai program dibuat. Daripada solat berjemaah di waktu, solat tarawih, tadarus Al-Quran, dengan program keilmuan, dengan memberikan juadah-juadah percuma. Satu hari 2,000 orang kita bagi berbuka secara percuma. Kerana apa? Kita nak tarik orang pergi masjid, masjid pusat perpaduan, masjid pusat keilmuan, masjid pusat untuk membentuk jati diri, masjid juga akan merapatkan hubungan dan mengukuhkan semangat muhibah. Ya. Ini yang menariknya, kerana masjid bukan hanya dianggap sebagai tempat untuk beribadat, tetapi untuk seluruh ummah bersama-sama untuk mengembangkan dan juga mengeratkan silaturahim. Malah dalam hal ini juga kita melihat banyak inisiatif dilakukan untuk menarik jemaah untuk datang semula ke masjid. Tetapi seperkaranya, Datuk, apabila kita tidak hanya mahu melihat perkara ini hanya terberhenti ataupun meriah pada waktu bulan Ramadan. Sebaliknya, amatlah molek kalau perkara ini diteruskan pada bulan-bulan seterusnya. Jadi apakah ini merupakan pemula kepada kita melihat suatu momentum yang ditunjukkan oleh jemaah dan juga penganjur supaya Ramadan menjadi pemula kepada pelaksanaan ibadah yang lebih baik, Datuk? Okey. Sebab itulah saya mengajak rakan-rakan artis juga. Sebab kami juga mempunyai rakan yang rapat seperti penggerak kepada geng Subuh Mencari Jumaat, saudara Alif Sata, di mana dia adalah orang yang boleh menarik anak muda. Betullah kalau kita sebut bahawa program-program bulan Ramadan ini kalau boleh dipanjangkan ke bulan-bulan yang lain. Sebab sebagai seorang Muslim kita tetap wajib solat. Dan solat yang terbaik ialah secara berjamaah. Dan tempat berjamaah yang terbaik ialah di masjid ataupun surau ataupun tempat di mana telah diiktiraf oleh jabatan. Tapi solat di rumah juga tak ada masalah. Cuma kita nak sebut yang terbaik. Dan yang ketiganya, kita nak umat Islam ini bersatu, berkongsi maklumat, menyuburkan kasih sayang, bersatu dalam kepelbagaian, bersatu dalam keharmonian, dan
masjid dan surau inilah sebagai pusat kita. Dan yang ketiga, kalau boleh kita jadikan masjid ini sebagai one stop center. Kita perbanyakkan bersedekah. Kalau tak mampu sedekah duit, kita sedahkan tenaga di masjid dan surau, bergotong royong dalam pelbagai aktiviti. Kalau bulan puasa ni menyediakan pelbagai juadah secara percuma yang disediakan oleh masjid dan juga surau-surau. Datang kita berikan kerjasama, dan saya yakin kalau kita nak mengenali orang yang baik-baik, nak mencari rumah sewa sebagai contoh bagi orang yang baru berpindah, salah satu tempat yang paling baik ialah kita pergi ke masjid, pergi surau, berkenalan dengan mereka. Pastinya itu jalan mudah untuk kita berkenalan dengan orang. Sebab itulah pada saya program sebegini yang kita jalankan sebelum ini telah pun ada berbagai program yang dibuat di Masjid Negara, Masjid Putra, dan sekarang di Masjid Wilayah, dan di keseluruhan masjid di wilayah Persekutuan kita sedang gerakkan, dan mudah-mudahan dia berterusanlah sampai bila-bila agar dilihat orang Islam ini dapat menjadi orang Islam yang hebat, yang mempunyai kekuatan iman, yang mempunyai jati diri, yang mempunyai kekuatan integriti, menjadi suami yang baik, menjadi pekerja yang baik, menjadi rakyat dan warga negara yang baik. Mudah-mudahan itu harapan kita lah. InsyaAllah. Sekali lagi yang berbagi Datuk, program Ihya dan Erat Ramadan yang berlangsung di Masjid Wilayah Persekutuan esok sebenarnya, tetapi sudah pun boleh mula jemaah datang pada tengah malam ini. Jadi sama-sama sekali lagi kita mengajak warga jemaah. Jadi bagi muslimin muslimat yang mengikuti siaran langsung ini, saya menjemput semua untuk hadir ke Masjid Wilayah pada malam ini. Seawal 12.30 malam boleh datang beriktikaf, dan juga boleh tidur sekejap di sekitaran masjid yang besar itu. Dan kalau boleh, maknanya kita bersama-sama menjadikan qiyamul lail malam ini sebagai qiyamul lail seperti Jumaat, sebelum kita solat subuh seperti Jumaat. Sebab Dewan Solat Utama Masjid Wilayah belum menempatkan sehingga 10 ke 12 ribu, dan tolong panjangkan maklumat ini kepada semua orang. Mudah-mudahan walaupun kita tak bersedekah menggunakan duit, tetapi kita infakkan kita punya bil telefon, lepas tu kita infakkan maklumat, kita infakkan tenaga, ajak anak-anak, ajak kawan-kawan. Saya yakin kita boleh grab pahala, kita boleh berkongsi pahala, kita boleh bersama-sama dalam menjayakan program yang cukup bermanfaat kepada kami. Jangan lupa Cik Asmail juga tolong war-warkan program kami ini. Jumpa malam esok bersama saya, Alif Sata, juga rakan-rakan yang lain. InsyaAllah kita akan jumpa esok untuk kita sama-sama mengimarahkan masjid. Banyak aktiviti yang dilaksanakan, dan juga sama-samalah kita mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dengan sama-sama kita menunaikan solat berjemaah dan juga mengimarahkan masjid. Terima kasih berbagi Datuk bersama kami. Terima kasih pihak Jawi kerana bersama dengan kami. Program Ihya dan Erat Ramadan yang akan berlangsung bermula pada tengah malam ini sehingga pada subuh hari esok, insya-Allah diteruskan dengan pelbagai program. Kita nak terus ke bingkisan ini, juga berkenaan tentang surau yang berbentuk cube. Sedikit kelainan yang digambarkan surau Al-Abrar. Seni binanya unik dengan mengikut konsep pembinaan ala industri. Jadi di manakah letaknya lokasi surau tersebut? Difahamkan di Kampung Sungai Penchala, Kuala Lumpur. Jadi jom sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton, anda bersama saya Munawar Azmi dalam Ihya Masjid. Kali ini saya ingin membawa anda ke sebuah surau yang cukup indah pemandangannya, yang cukup lain daripada lain, iaitu di luar kebiasaan masjid ataupun surau yang ada di Malaysia. Dari segi reka bentuknya cukup unik, dari segi luarannya tidak mempunyai kubah maupun ciri Islamik seperti bintang maupun bulan, malah ianya berbentuk segi empat ataupun
berbentuk cube dan ianya menampilkan keunikan tersendiri yang dikenali sebagai masjid ataupun surau Musola Al-Abrar. Kali ini dalam Ihya Masjid saya ingin mengajak anda untuk kita mengetahui apakah antara aktiviti-aktiviti sepanjang bulan Ramadan yang dilaksanakan di Musola Al-Abrar ini, dan apa yang menariknya, saya ingin mengajak anda untuk melihat keunikan seni media dalaman surau Al-Abrar ini. Jom. The attraction is rohani. So basically bangunan simple, cement, pure cement, hollow block. Rumah pun tak pakai hollow block, kita pakai hollow block. Tapi dia punya kuat kekuatan dia tu, angin masuk. Then we got kita 6 tingkat, tapi 6 height, 6-story height, but 2 floors. Jadi airy, lapang, tak rasa sempit, dengan fan semua circulation. And also on top of it, kita pakai all cement, tak pakai paint pun, tak pakai apa. Dan juga green. The green is our strength. Tengok bangunan green. Alhamdulillah, Allah tertolong bagi green. Baik penonton, sekarang ini saya berada di ruang solat utama surau Al-Abrar. Apa yang sangat menarik perhatian saya adalah dari segi ketenangan dan juga keindahan seni bina dalamannya. Dan kalau anda boleh saksikan, konsepnya adalah berdasarkan konsep industri yang moden dan juga minimalis, dan yang paling istimewanya, struktur dindingnya menggunakan batu angin yang membolehkan udara masuk ke dalam ruang solat ini secara semula jadinya. Subhanallah, cukup indah ruang masjid di surau Al-Abrar ini. Penonton, apa yang menariknya sekiranya anda berbuka puasa di surau Al-Abrar ini, mereka mengamalkan konsep makan dulang, iaitu setiap dulang akan berkongsi kepada 4 orang jemaah dalam satu masa. Jadi untuk pembuka selera, kita akan makan buah-buahan, manisan dan juga kuih muih terlebih dahulu, dan selepas itu para jemaah akan menunaikan solat maghrib dan juga solat tasbih, dan selepas itu barulah akan dijamukan dengan hidangan utama yang dimasak sendiri di surau Al-Abrar ini. Cukup menarik, cukup istimewa pengalaman saya berbuka puasa di surau Al-Abrar. Baik penonton, inilah sedikit perjalanan saya dan juga pengalaman saya sepanjang berada di surau Al-Abrar ini. Apa yang menarik dan juga yang cukup indah yang ingin saya kongsikan kepada anda, kekuatan masjid ini ataupun surau Al-Abrar ini bukan sahaja terletak pada seni bina, namun juga terletak pada aktiviti-aktiviti yang dianjurkan. Dan ini jelas menunjukkan surau Al-Abrar ini bukan semata-mata pusat ibadah, namun juga berperanan sebagai pusat komuniti dan juga pusat ilmuwan. Jadi kepada anda semua yang masih lagi tercari-cari di mana lokasi ziarah masjid yang sesuai sepanjang bulan Ramadan ini, di sinilah salah satu lokasi yang terbaik untuk anda, tidak kira peringkat umur, dan pastinya kami akan bawakan lagi perkongsian selanjutnya dalam ziarah Ihya Masjid. InsyaAllah, hingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.
Keras dan pejam bebatuan di Jabal Sur, begitulah jua cekalnya hatimu. Kau bukanlah mujahidah yang menghunus senjata, namun jasamu besar di lembaran hijrah. Duhai Zatuni Taqai, wanita yang memiliki dua selendang pinggang. Gelaran penghormatan dari Rasulullah, kerana khidmatmu selendang itu dikoyak jadi dua demi mengikat bekalan minuman baginda. Dan lagi satu kau ikat pada sufranya, walaupun syarat mengandung, kau korbankan jiwa raga. Kau putri bestari telah terpacu. Duhai Zatuni Taqai, wanita yang memiliki dua selendang pinggang. Gelaran penghormatan dari Rasulullah, kerana khidmatmu selendang itu dikoyak jadi dua demi mengikat bekalan minuman baginda. Dan lagi satu kau ikat pada sufranya, walaupun syarat mengandung, kau korbankan jiwa raga. Penuh teliti menghalang bekalan seraya mengkhabarkan Nabi, rencana musyrikin dipacu tirai. Tempat sembunyian menyamar bagai gembalan, agar jejakmu kan terhapus dari diikut musuh yang rakus. Dikaulah putri bestari, pengorbananmu telah tepat teri jadi tamsilan buat diri ini. Matin, Assalamualaikum. Salam Ramadan. Apa khabar, Ya, Matin? Alhamdulillah, terima kasih bersama dengan kami. Lagu itu, apakah antara manifestasi ataupun hasrat yang ingin disampaikan dalam lagu tadi? Baik, Asma binti Abu Bakar ini
seperti nama dia kita tahu dia adalah anak Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Cerita ni berkisahkan hijrah. Di mana selalunya kita fokus kepada perjalanan Nabi SAW dan juga Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kali ini kita ambil perspektif dan juga angle yang lain, iaitu melihat daripada kacamata Asma Abu Bakar sendiri. Dan dalam lagu ni ada disebut selendang itu dikoyak jadi dua. Inilah orang kata message yang penting dalam lagu ni, di mana ketika membawa bekalan makanan dan juga minuman, tidak ada yang mengikat minuman dan makanan itu. Jadi Sayyidina Abu Bakar bertanya, nak ikat pakai apa ni makanan dan minuman ni? Tak ada tali, tak ada taliah. Jadi dia cakap ada selendang ni saja. Sayyidina Abu Bakar cakap, okey, koyakkan selendang ni, satu ikat makanan, satu ikat minuman. Jadi itu yang mendapat gelaran Zatun Nitaqain. Yang mempunyai dua selendang pinggang. Baik. Dia memberi gambaran tentang bagaimana peranan dan juga perjuangan seorang wanita juga sebenarnya dalam memperjuangkan agama Islam itu sendiri. Jadi kalau ikutkan, ini merupakan buah tangan yang kedua sebenarnya. Kalau seperti teratas lagu ini dengan lagu ini dan melodinya berbeza daripada yang sebelumnya. Sedikit rancak lebih, dan difahamkan liriknya hasil dulu baru lagu. Itu kan macam ceritanya. Betul. Okey, kalau kita boleh kongsikan sedikit di mana antara penceritaan ini dibawakan melalui artikel-artikel, di mana Aziz sendiri kata dengar lagu pertama kali terus nak buat. Betul. Memang saya sebenarnya sedang mencari-cari kira lagu yang mungkin sesuai dengan pembawaan saya. Jadi tak semua lagu sesuai dengan saya. Mungkin ada lagu ni sesuai dengan penyanyi lain. Jadi bila dengar, first time saya dengar lagu Asma ni, terus saya cakap dalam hati, this is it lah. Inilah lagu yang kita cari-cari selama ini. Jadi alhamdulillah diizinkan Allah dapatlah menyanyikan Asma Abu. Menyampaikan mesej di sebalik kisah seorang wanita tersebut. Martin, sepanjang bulan Ramadan ini, apakah selain daripada giat seni, kerja-kerja dan juga ibadah sepanjang bulan Ramadan, apakah antara perkara yang diberi fokus oleh anda sebagai seorang individu? Baik, dalam waktu Ramadan ni alhamdulillah kita ada promo tour. Dan juga secara individu saya sebagai imam di Primera Hotel. Dan untuk solat tarawih maghrib, isyak dan juga tarawih sepanjang satu bulan Ramadan. Itulah kata imam berkekal terus menjadi seorang penyanyi daripada berkumpulan sekarang berjalan solo. Dan pastinya perjalanan tu berbeza sebab perjuangan masing-masing. Ada juga yang dah buat solo, contohnya Nafal sendiri popular juga dengan Ukasa Belangka sebelum ini. Dan rasa tercabar tak masa awal tu, atau rasa macam tak apa, tu rezeki dia dan insya-Allah pun ada laluan tersendiri. Lepas ini kita, kalau pada pandangan saya, kawan-kawan ni saya mensyukuri dan saya sangat menyokong dia. Walaupun dia berdawal, walaupun dah mungkin tak bersama dalam satu kumpulan lagi, tapi masih harmoni lah. Sampai ke sekarang. Masih lagi bersahabat Masih lagi bersahabat. Alhamdulillah, kita bahagia dengan kebahagiaan orang lain, dengan kejayaan orang lain. InsyaAllah satu masa nanti orang juga akan bahagia. InsyaAllah. Saya rasa itu perubahan yang perlu kita ada bulan Ramadan ini. Kita nak berubah ke arah yang lebih baik dan sesuai juga dengan lagu Asma Abu Bakar itu sendiri, penghijrahan itu sendiri, perjuangan dalam Islam itu sendiri yang perlu dibawa sebenarnya. Dan mungkin ada elemen itu yang cuba nak digambarkan juga melalui lagu tersebut. Jadi kalau kita boleh sambil-sambil dah alang-alang bersama kita kan, perkongsian ilmu sedikit kepada semua berkenaan dengan penghayatan lagu tersebut untuk dibawakan juga dalam mood Ramadan pada kali ini. Baik. Lagu ni sebenarnya banyak sangat dia punya poin-poin ataupun intipati dia sebenarnya. Dan yang saya tadi cerita pasal Zatun Nitaqain. Maksudnya Nabi memberi gelaran kepada Asma Abu Bakar dan Nabi cakap, selendang yang kau berikan ini Tuhan akan gantikan dengan selendang di syurga nanti. Masya-Allah. Dalam banyak-banyak perjalanan ataupun perkara yang Nabi nak mention, Nabi tetap mention pada selendang. Padahal Asma Abu Bakar ni tengah mengandung.
berjalan sorok-sorok. Maksudnya perjalanan ni saja dah susah. Tapi berbukit-bukit. Kalau kita tengok MV tu berbukit dan susah, menyorok daripada Abu Jahal, dan bukan Abu Jahal saja yang cari. Abu Jahal tu ketua dia. Dan macam-macam lagi yang mencari-cari macam mana Muhammad dan mana Abu Bakar ketika itu. Tapi Asma ni sanggup juga memberikan bantuan, mengorbankan, membahayakan diri dalam masa mata-mata untuk menjalankan penghijrahan Nabi SAW, dan digantikan selendang itu dengan selendang di syurga. Dan kat sini lebih kita nak fokus lagi adalah walaupun kita anggap ikat makanan saja, tapi sebenarnya itu nilai dia tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada yang kata lagu ni kisah pasal hijrah. Kenapa tak keluar awal Muharram? Kan? Jawapan saya senang saja. Hijrah tidak memerlukan musim. Bila kita rasa kita nak berubah, itulah waktu yang paling tepat untuk kita melakukan perubahan. Matin, pastinya kalau dalam bidang seni ini, penerimaan kepada lagu dan juga pasaran kepada lagu itu adalah perkara yang paling mustahak bagi seorang anak seni. Mungkin kita boleh membanding bezakannya dengan tujuan dakwah. Dakwah ini juga adalah kewajipan kita sebagai seorang muslim. Tetapi apabila berkecimpung dalam dunia seni, pasti penerimaan respon pendengar-pendengar, peminat-peminat. Jadi bagaimana anda merancang perjalanan supaya lagu-lagu seperti ini, kalau dulu kita pernah dengar lagu seperti Sumayyah, diterima sangat baik oleh peminat. Jadi bagaimana lagu seperti ini anda rancang untuk memastikan bukan sahaja melodinya itu sampai dalam dunia muzik kontemporari, tetapi mesejnya juga sampai kepada umat secara keseluruhan. Dan pastinya malas segar. Kita mahukan ni terus kekal. Dan sebenarnya kalau ikut segi perancangan, tidaklah ada perancangan yang terlalu khusus ataupun macam mana. Cuma untuk tackle daripada segi pendengar semua, kita mungkin mencari Sri Kandi yang jarang didendangkan. Sumayyah didendangkan. Memang terkenal. Aisyah juga didendangkan. Siti Khadijah dan banyak lagi, Rabiatul Adawiyah. Banyak Sri Kandi yang didendangkan. Cuma kali ni bila sebut je Asma Abu Bakar, kenalan-kenalan sendiri-sendiri cakap, Asma Abu Bakar siapa ni sebenarnya? Salah seorang anak kan? Salah seorang anak Abu Bakar, disebabkan nama tu memang nama yang terkenal. Jadi bila mereka dengar, Matin keluar lagu Asma Abu Bakar. Siapa Asma ni? Apa cerita dia? Bukan dia hantar makanan je ke? Jadi bila ada cerita lagu ni, jadi pendekatan tu, nama Zatun Nitaqain, diorang pun baru tahu. Ya Latin, aku pun bila kau nyanyi ni, aku jadi cari dekat Google. Kenalan-kenalan saya cakap. Jadi itulah sedikit sebanyak cara mungkin untuk tackle. Kita mendatangkan satu watak yang mungkin baru didengar. Mungkin ada yang baru dengar dan mungkin ada yang hanya dengar dia sekadar penghantar makanan sahaja. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Matin. Di sebalik dunia yang penuh dengan kelekaan dan lara ini, perkara-perkara seperti ini banyak ditamsilkan oleh anak-anak muda seperti anda. Terima kasih kerana terus memperjuangkan ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk umat secara keseluruhan. Pesanan untuk mungkin penggemar-penggemar dan juga mungkin mereka yang sudah mula meminati hasil karya anda, Matin. Baik. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada yang sudi menonton lagu Asma Abu Bakar. Alhamdulillah dah 35,000 views di YouTube channel Intim Digital. Dan kalau macam ada yang cakap susahlah nak cari di YouTube, sebab Asma Abu Bakar keluar kisah-kisah, bukan keluar lagu. Jadi cara nak senang adalah search di YouTube Asma Matin. InsyaAllah first tu akan keluar Asma Abu Bakar yang dinyanyikan oleh saya. Dan sedikit lagi, lagu ni sebenarnya fokus kepada lirik. Sambil-sambil melodinya agak mendayu, kita pun boleh follow melodinya. Lirik dia adalah supaya kita baca perjalanan dan sirah Asma Abu Bakar ni. Dan hujung sekali, dikaulah puteri bestari, pengorbananmu telah terpatri, jadi tamsilan buat diri ini. Balik-balik daripada sirah yang kita baca, jadikanlah pengajaran dan pedoman
bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. InsyaAllah. Saya berdoa untuk mendapat jodoh bernama Asma. Amin, amin. Amin, Rabbal Alamin. Saya langsung ni. Terima kasih Martin kerana bersama dengan kami. Terima kasih. Kita tinggalkan anda dengan lagu yang akan dibawakan selepas ini. Teratas. Ya. Okey. Baik. Terima kasih juga kepada anda yang bersama bersama kami hinggalah ke penghujung siaran ini. Saya Hani Hamid. Saya Ismail Adnan. Kita tinggalkan anda dengan Martin, lagunya Teratas. Itu. Assalamualaikum. Ya. Silakan. Mata melihat, jiwa merasa, akal berpikir yang intinya. Engkau dan aku jauh berbeza, tapi majlisnya saling mencinta.